Rasa macam ya. Okey. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Bersama saya Iqmal bin Abdul Jabbar. Okey. Kita tunggu dulu. Tunggu ramai sikit masuk. Yang mana dah ada boleh copy link dan share. Share lah dekat Facebook sendiri ke, dekat Facebook group ke, dekat WhatsApp group geng-geng hoki. Okay. Hari ni kita nak sembang santai. Hari ni kita nak sembang pasal Piala Razak 2021. Okay. Assalamualaikum, apa khabar semua? Harap baik-baik semua. Okay, kita bagi beberapa minit untuk kita nak bawa masuk. Seorang-seorang lah kita bawa masuk. Untuk hari ni kita nak berbincang pasal Piala Razak. Okay, Piala Tun Abdul Razak 2021. Okay, tournament yang akan berlangsung pada 10 hingga 20 November 2021. Okay. Yang dianjurkan oleh MSC. Alright. So, kita bawa seorang dulu. Kita bawa masuk Coach Harfizi. Assalamualaikum Coach Harfizi. Assalam. And Coach Harfizi. Jangan cakap saya tak berani pakai baju MU. Semalam kita cabar dia pakai JC MU, hari ni dia pakai jiwa kental. Okay, sihat bro? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah nak makan Dengar tadi makan kenyang tadi. Saya tak makan malam. So tadi makan sebelum malam Makan sebelum malam. Alright. Okay, so apa perkembangan sekarang? Tengah dalam program apa? Boleh cerita sikit sedikit pasal coach sekolah sekarang? Sekarang ni tengah arrange untuk program NHTP je lah, program Bangunan Hoki Negara kan. So yang baru ditubuhkan pada bulan Jun 2021 ni. So kita sekarang dalam proses mostly budak-budak ni dia berlatih dekat rumah je sekarang. Kita dalam proses untuk bawa dia orang ke Padang sekarang ni sebab pelan fasa pemilihan negara pun dah sampai ke fasa 2 dah. So kita nak cuba dapatkan dia orang untuk kembali ke Padang dan try untuk aktif sebanyak yang mungkin di Padang sebab dia orang pun dah mostly lebih kurang 1 tahun lebih jugalah tak aktif dengan sukan hoki ni lah. So kita nak dapatkan dia punya momentum balik. InsyaAllah bulan Oktober ni mostly semua pusat latihan especially kat Selangor ni dah akan start training kat Padang lah. Baik. Satu program yang baik diketuai oleh Paul Revington. Okay, dan untuk maklumat semua, Coach Hafizi Kola adalah Ketua Jurulatih Negeri Selangor bagi program NHDP ni. Okay, jadi saya ada mendengar jugalah dan melihat juga sedikit dia orang punya silibus latihan yang walaupun dibuat secara online, tetapi kekangan itu macam tak ada masalah sebab ianya nampak menarik untuk dilakukan oleh para pemain. Okey. Kita nak jemput kita punya panel yang kedua. Okey, ini kita punya bekas pemain hoki kebangsaan. Alright. Yang mempunyai kejayaan yang sangat baik sekarang ini. Kita jemput sekarang. Okey, kita tengok siapa yang kita jemput. Ya, itu dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahmad Kazamirul. Ya, saya. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Kaza Hartanah. Yes. Cantik. Okey. Awak nampak ceria hari ni? Dah makan belum? Saya belum makan lagi. And then sebab saya dengar tadi ada orang tak makan malam .
Kita Macam mana dia jealous boleh ada dengar? orang macam ni. Tak, macam mana dia boleh dengar? Kenapa tak mute dia? Kita stop lah tadi dengan cerita apa ni orang tak makan malam. Nanti minta share lah tip-tip tu kat kita Betul? Saya rasa mungkin dia boleh share lah dia punya tips tu kan. Macam mana dia buat penjagaan dia. Dulu kita tengok badan dia besar, sekarang kita nampak dia mengurus. Ya, Mengurus macam saya. Masalahnya time kita besar, kita minta tips kat dia. Ha. Sekarang ni dia besar, dia minta tips kat kita. Maknanya dia seorang yang suka minta tips. Yes. Simpan Bro, kerja- tip orang banyak. Bro, kerja okey? So far Alhamdulillah dalam bidang properties dah 5-6 tahun bro. Alhamdulillah. Memang full time dengan hartanah saja setakat ni. Okey, terbaik. Dengar-dengar itu dia ada bawa kawan-kawan datang semua. Bawa join sekali. Kan? Yang mana support yang mana join property semua, terima kasih kerana support saya selama ni. Jasa anda semua dikenang. Terbaik. Okay, and kita jemput kita punya panel yang terakhir. Orang yang hebat, yang luar biasa, orang yang sentiasa berada di dalam dunia arena hoki, memberi sokongan di tepi padang, okay. And sentiasa mengambil aksi-aksi yang menarik di dalam padang. Okay, so kita jemput tak lain dan tak bukan saudara Joe Pengkalan yang kita kenal semua. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Apa khabar Komen? Apa khabar? Alhamdulillah, semua sihat. Awak sihat ya bro Alhamdulillah sihat macam inilah. Bertambah-tambah sihat. Sejak kita pun dah banyak makan malam. Kan? Dia sihat dia lain sikit lah. Kita kalau cerita pasal makan malam tu ingat sejam pun tak habis tau. Betul. Sebab yang seorang tu punya pasal dia tak makan malam jadi panas. Kita nak bercerita pasal makan malam tu. Tolong Dia cerita dia jangan senang kaitkan isu peribadi dekat dalam cerita ni. Tak apa, yang mana makan, yang tak makan tu relax lah kan. Janganlah Kita sedar. okey. Yang makan, yang tak makan rugi. Tu je lah. Yang makan rugi. Okay. Okay. Lama tak jumpa. Alhamdulillah semua orang ada di sini. Kita ada bersama saya moderator pada malam ini. Okay. Kita ada 3 orang panel yang saya rasa yang paling sesuai, antara yang sesuai kita berbicara secara santai, sembang santai. Okay. Yang bertajuk orang kata apa, Piala Razak Cup 2021 dan endemik COVID-19. Bersediakah kita? Kan? Okay. So seperti yang kita maklum, di awal bulan MSC telah membuat pengumuman, membuat press conference. Dia bagi tahu pada kita yang kejohanan Piala Tun Abdul Razak 2021 adalah tournament pertama yang akan dianjurkan dalam sukan hoki, iaitu pada 10 November 2021. Lelaki dan wanita. So kejohanan berlangsung di Bukit Jalil selama 10 hari. Alright. So bersediakah kita? Itu persoalan dia yang kita nak discuss malam ni. Okay. So yang mana yang ada dengar, alhamdulillah selamat datang. Okay. Kalau boleh sharekan, so that kita boleh dengar ramai-ramai. Rasanya dah di-sharekan juga di Arena Hoki Malaysia. Okay. And alright, kita nak start dengan siapa dulu? Okay. Sembang Joe. siapa-siapa je boleh. Siapa-siapa je boleh Kita tanya Joe dulu lah. Kita pun sembang macam kedai kopi je lah. Kita sembang macam kedai kopi kan. Kopi tapi tokek kopi tak sponsor. Allah. Minta maaf lah. Kopi ni kalau boleh hantar, saya hantar. Okay, jemput minum. Terima kasih Komen. Sponsor aku seorang. Sponsor seorang je. Sponsor personal. Nanti habis datang kita belanja minum. Alright. Boleh. Okay,
Tapi dalam penjelasan kita tak nampak penjelasan yang detail mengenai SOP kejohanan. Okey, sama ada kejohanan tu akan berlangsung secara terbuka ataupun tertutup ataupun bubble lah. Okey, macam Liga Hoki Kebangsaan awal tahun ni tadi kita nampak kejohanan dilangsungkan secara bubble. Saya sendiri ada dalam tournament and kita orang duduk perempuan duduk 3 minggu, lelaki duduk 4 minggu di dalam hotel. Okey, so agak-agak macam mana konsep Razak Cup kali ni? Silakan. Apa yang nak memberi pandangan? Jom. Tak bubble. Tak bubble Saya jawab, Jo terangkan. Tak bubble. Okey. Ini bukan suara MSC lah kan. Sebab kita pun MSC pun tak jelaskan lagi tau. Okey, cuma pada saya kita kena tengok ada dua aspek kat sini. Satu, kita jangka bulan 11. Bulan 11 kita dah masuk ke fasa endemik lah. Kan? Kita fasa endemik lah. Bukan lagi pandemik. So, kalau kita tengok pada bulan 11, kalau beberapa kelonggaran kerajaan telah benarkan, and then saya tak nampak ada keperluan lagi untuk buat bubble. Kan? So, sebab kita pun dapat tahu yang kata MSC pun dah beritahu hanya pemain yang dah lengkap dos vaksin saja yang dibenarkan bermain. Betul. And then saya rasa benda tu juga boleh diperluaskan kepada penyokong ataupun kepada petugas-petugas media yang mana hanya lengkap vaksin saja dibenarkan masuk lah. So pada saya kita tak nampak ada asas lagi lah untuk buat bubble, sebab saya rasa bubble tu sebenarnya dia merencatkan kejohanan tu sendiri, merencatkan orang cakap apa, kemeriahan tournament tournament tu sendiri. Sebab Razak Cup ni dia special lah. Dia bukan macam Liga Hoki Kebangsaan lah. Sebab dia ada term negeri, term state, dan dia bukan senang-senang player state tu boleh main state lain. And then budaya Malaysia tu sendiri adalah lebih kepada state. Dia bukan club. Kan? Saya rasa memang kalau tengok secara dasar tu memang saya rasa tak perlu lagi untuk bubble tu. Berprestige lah Razak Cup ni berprestige. Kalau saya letak dia lagi tinggi sebenarnya daripada MSN. Sebab dia punya prestige, and then dia dia kejohanan tertua kalau tak silap saya kan. Kejohanan tertua kat Malaysia. Kejohanan tertua kat Malaysia. Untuk Razak Cup tahun ni 2021 adalah Razak Cup yang ke-59. Yang ke-59. Sebenarnya Razak Cup ni tournament yang khas untuk lelaki. Okey. Untuk wanita tu sebelum ni dipanggil Raja Nur Rashikin Cup. Okey, tapi sekarang diorang dah gabungkan satu nama, and kalau saya tak silap wanita pun dipanggil Razak Cup juga pada 2016. Okey. So ini tahun yang kelima lah. Betul? Kan? Yang akan untuk kategori wanita. Keenam. Alright. So keenam. Okay. So Kaza, ada apa nak komen pasal bubble, pasal SOP? Alright. So kalau nak cerita pasal bubble kali ni, saya antara orang yang paling tak bersetuju dengan konsep bubble ni. Sebab ada orang pernah tarik diri kan. Pernah tarik diri kan sebab bubble kan. Cuba cerita sikit pengalaman tu. Ramai tertanya-tanya. Biasanya kita dengarnya cerita nama ada dalam list. Based on the true story lah kan. Cerita berdasarkan pengalaman kita lah kan. Okay. So tahun lepas kita buat Razak Cup. So masa tu masih stay under control. So semua player banyak yang terlibat lah. Okay. Tapi bila masa National League kita dah start buat bubble. So semua kena stay kat hotel. Dan saya percaya ramai yang bertugas termasuk saya yang tak dapat nak join kejohanan tu. Untuk makluman, saya sepatutnya bermain untuk Nur Insafi, tetapi terpaksa ditolak lah. Dan saya tak datang walaupun nama saya ada. Nama saja yang ada lah, orangnya tak ada kat situ. Because bila kita tengok 40%, 30%, saya tak dapat data yang rasmi lah. Tapi kalau saya pun yang kerja sendiri pun tak boleh nak join. Ini kan siapa yang bekerja yang
yang office hour lah. So dia nak dapat pelepasan nak duduk hotel selama 2 minggu, saya rasa memang tak akan dapat lah. Alright. So kalau tanya saya, kita dah masuk fasa endemik. Okay. So kita tak tahu lagi apa yang kerajaan akan umumkan nanti. Tapi kita tahu yang kita dah boleh rentas negeri kemungkinan pertengahan bulan 10. Okay. So kita assume kalau bulan 11 kita masuk, kita lebih kurang lebih 40 hari lebih lagi daripada sini. Okay. So dalam 40 hari lebih apa-apa pun boleh berlaku. Kita tak tahu, mungkin kes naik balik ke apa, tapi saya percaya kita dah lebih dah hampir 90% suntikan dos yang kedua bagi mana-mana rakyat kat Malaysia lah. So bila dah masuk endemik tu, saya harap kita ada kelonggaran lah untuk buat tournament macam ni. Dan stadium Bukit Jalil dah lama tak terima penonton. Okay. Betul. So kita hoki ni, sukan ni, tanpa penonton kita ni tak ada apa-apa sebenarnya. Memang bosan gila. Sebab tu kalau kita tengok macam EPL semua, stadium dia dah penuh, jealous gila. So Betul. kita harap kali ni kita boleh buat kejohanan ni macam seperti sedia kala lah. Sebab sebenarnya kalau tapi kalau ikutkan dalam bola sepak sekarang pun masih lagi penonton tak dibenarkan, betul? Yes, masih ada sekatan saja kot. Kita masih dalam pandemik. Sebab kita masih dalam pandemik. Yes. Kan? So kita berharap lah Yes. So kita harap endemik tu akan jadi end betul lah. So tak ada lagi nak stop lagi ke apa kan. Sebab kita first kejohanan bulan 11. And then setiap tim sekarang ni nak prepare, tim masing-masing pun tak boleh lagi. Sebab kita tak boleh nak merentas negeri, tak boleh nak balik dekat state untuk training. So kalau macam saya kat Kedah kena balik sana, kononnya macam tu lah kan. So tak ada tim yang betul-betul prepare lagi setakat ni, saya rasa. So yang prepare adalah atlet national team yang berada di London sekarang. So dia orang ialah orang yang akan menonjol masa Razak Cup nanti. Alright. Tapi itu lebih kepada personal, betul? Lebih kepada individu tu. Dia bukan team punya preparation lah. Dia individu punya preparation tu. Yes, so siapa negeri yang ramai pemain national team dia ada kelebihan lah. Agak-agak daripada segi persatuan punya persediaan macam mana agaknya? Mungkin Kola ke Jo ke agak-agak macam mana dengan tempoh masa yang 2 bulan, okey, daripada sekarang. So macam mana agak-agak diorang punya preparation bersedia ataupun tak, ataupun mungkin akan ada negeri yang tak hantar? So kalau Razak Cup negeri tak hantar rugi lah, sebab tu salah satu kejohanan yang paling shock lah kita nak tengok kan. Tapi kalau daripada segi persediaan tu, kalau ikut masa ini saya cerita secara umum lah, sebab benda ni subjektif tau untuk preparation kepada sebuah pasukan kan. So saya just share daripada sudut apa yang kita nampak je lah share daripada umum lah. So kalau untuk persediaan tu, kalau diberi masa 2 bulan ke apa semua, saya rasa tak cukup untuk sediakan tim yang berkualiti lah untuk pergi ke kejohanan tu. Tapi kalau kita pergi, sebab apa saya tak cukup? Sebab kita tak tahu, ada tim yang mungkin coach diorang memang setiap tahun bawa tim tu. Tapi ada tim mungkin yang okay lagi 1 bulan 2 bulan kita lantik coach. Mungkin ada tim yang macam tu. So kalau kita nak prepare 1 bulan 2 bulan tu mungkin tak cukup lah, sebab player tu akan berubah. Dan lagi satu, setiap coach kita kena tahu konsep permainan dia orang lain-lain. Betul. So kalau nak bersedia daripada segi pasukan dia, yang mana ada advantage, yang mana coach yang memang dia dah prepare daripada tahun lepas. Contoh saya ambil umum lah kat sini, tahun lepas dia tahu dia ada achievement nombor 1, 2, 3, 4. So selepas dia habis Razak Cup tu, dia dah buat postmortem, dia dah tahu dah apa grouping, mungkin dia dah buat ramalan apa grouping dia orang pada tahun ni. So daripada situ dia dah prepare dah untuk jangka masa setahun. Macam mana dia nak prepare pemain-pemain dia orang untuk pergi ke tournament Razak Cup ni lah. So saya just ada mungkin contoh saya bukan bagi soalan bocor lah, tapi saya share satu ramalan lah. Ramalan. Saya cuba share. Okay. Kalau boleh tengok dekat skrin sekarang ni. Ada tak? Ada keluar kat skrin tak? Sekejap, saya kena add dulu. Okay. Alright. So ini apa yang saya ramalkan daripada ranking 2020 untuk ke 2021. So mana coach yang dia memang atau persatuan negeri dia bagi just macam okay 1 tahun, okay tahun depan you bawa lagi, dia boleh prepare dah macam ni. Okay, so tahun lepas kita ranking nombor berapa? So untuk tahun 2021 dia akan duduk grup mana?
mostly group ni banyak berubah kecuali group B saja. Yang ini sama macam untuk lelaki lah. Yang ini sama macam group untuk tahun 2020 lah, Terengganu, PDRM, ATM dan Kelantan. Ni group yang sama. Mostly yang lain tu banyak berubah. Ini persediaan kita sebagai jurulatih ataupun persatuan negeri lah. Kalau kita buat postmortem awal, kalau kita detect benda ni, kita boleh prepare dah tim kita. Kita dah tahu dah grouping kita siapa untuk next 2021 punya Razak Cup dan kita tahu player mana yang kita nak bawa. Benda ni subjektif. Kita tak boleh nak cakap pasukan tu prepare ataupun pasukan tu tak prepare ke, atau cukup masa ke tak cukup masa. Daripada segi umum saya boleh sharekan macam ni lah. Kalau kita dah nampak benda ni untuk dibawa ke tahun 2021, kita tahulah macam mana kita nak prepare tim kita pada 1 tahun sebelum start kejohanan Razak Cup tahun ni lah. So itu pandangan saya je lah. Kalau tengok group A lelaki tu tiga pasukan tu boleh tahan tu. Not bad. Boleh tahan juga. Tapi kan, kalau kita tengok, kalau kita tengok dalam, kita cuba buka balik cerita tahun-tahun lepas lah. Saya rasa untuk Razak Cup ni, memang setiap tahun, walaupun tak ada pandemik pun, memang persediaan dia macam ni. Memang kita jumpa sebulan 2 bulan, baru nampak tim tu bersedia. Kan? Saya tak tahulah, mungkin saya tak perasan ke atau saya terlepas pandang ke, tapi saya tak nampak ada tim yang memang well prepared 6 bulan, 7 bulan sebelum lah. Sebab saya rasa masalah nak berkumpul player tu masalah. Kan, untuk state lah, untuk state tu sendiri. Ya, kecuali tim yang memang ready untuk Sukma. Ya, objektif kita nak bawa tim tu ke tournament ni untuk apa sebenarnya tujuan dia, ataupun objektif tournament tu untuk apa sebenarnya. Lebih kurang macam tu lah. Tapi kalau saya tengok, based on saya punya experience, kebanyakan tim akan berkumpul dalam seminggu sebelum. Itu baru-baru macam national team akan lepas tim dia, player dia. So biasa seminggu awal je. Okay? Dan seminggu awal kebanyakan tim sudah berada di KL untuk buat sparring dengan tim-tim lain kan. So sebab Kazal, kalau tengok sebab dia, saya rasa sebab satu lagi, hoki punya player bukan professional player tau. Bukan dia full time hoki player tau. So bila dia nak dilepaskan awal, so akan macam contoh macam state lah, macam Pahang, Perak atau even Melaka kan. Dia nak kumpulkan player tu di tempat state dia tu dalam keadaan dia awal akan jadi masalah. Bukan jadi maksudnya satu benda yang menjadi kekangan lah untuk dia prepare, dia well prepared lah. Bukan kita tak kata dia tak prepare langsung. So well prepared tu team tu. Sebab kita pun tahu hoki ni sukan yang berpasukan. So dia perlukan ni, even kita tak boleh kata ada Faizal Syahri seorang dah boleh cukup untuk tim tu. Kan? Tapi satu tim tu perlu faham masing-masing kan. So untuk well prepared tu, untuk tak lah, macam Kazal cakap lah, memang saya berjumpa sebelum ni memang saya nampak lagi 2 minggu baru player berkumpul, and then ada tim lagi seminggu nak daftar baru dia ada cukup player. Baru kadang-kadang baru tanya player mana negeri mana yang drop, dia akan ambil. Last minute kan. So yang drop tu slow sikit Oh bukan drop. Ada player-player yang dilantik assistant coach terpaksa dia ambil untuk jadi main. Sensitif sikit tu. Tapi kan main dia punya kena betul-betul lah. Itulah awal sangat ditembak. Okey, tapi sebenarnya memang Razak Cup daripada dulu, kalau kita tengok daripada zaman dulu 10 tahun lepas kita main, okey. So kebanyakan Razak Cup ni adalah kebanyakan pemain yang berumur yang main. Okey. So pemain yang berumur ni memang dia komitmen kerja semua whatever lah. So bila dekat state pun dia training petang-petang je. Seminggu 2 minggu sebelum nak pergi lah. So kalau tanya saya masa umur 17-18 tahun pun saya tak dapat tempat nak main dekat state saya kat Pahang. Kenapa? Sebab tempat tu memang dah dihaskan untuk player-player berumur 40 tahun ke bawah time tu lah, which is otai-otai kita, 30 lebih, 40 lebih pun ada lagi masa main tu. Saya ingat lagi masa zaman saya main pun Mak Adi ada main, walaupun balik lutut semua abang Mak Adi kita, Perak semua kan. So dia still ada main. So setiap team tu untuk player muda tak ramai. So 2, 3, 4, 5 player saja. So player-player yang muda kebanyakan tertumpu kepada National League, bukannya di Razak Cup. Okey, tapi sekarang ni kita dah berubah. Kalau kita tengok kebanyakan tim semua dah kepada player-player yang muda. So bila player-player yang muda ni kejohanan tu okey akan jadi lagi laju, lagi lebih mencabarlah. So kalau kita tengok sekarang ni player-player yang sudah berumur memang sudah tak ada di dalam Razak Cup yang saya tengok sekarang lah. Okay. Tak ramai lah, ada tapi sikit lah.
Ada tapi tak ramai. Kalau nak tengok Dia yang tengok pasukan. otak-otak, Dia tengok pasukan. yes betul. Dia otak akan main pada pasukan yang sorry to say lah, dia akan main pada pasukan-pasukan yang tak cukup player kan. Sorry tersentak sikit. Kan. Bukan kita kata dia tak bagus, cuma saya rasa memang pasukan yang asal dia sendiri yang dah cukup player lah. Sebab dia dah campurkan dengan player muda kan. Tapi berbalik pada apa pandangan Kola tadi lah, apa pandangan Hafizi kita, apa matlamat sesebuah pasukan negeri untuk kejohanan kali ni. Okey, sebab ada pasukan negeri yang target untuk subah. So mereka akan lebihkan kepada pemain-pemain muda. Tapi kalau next year tu tak ada Suma, so dia boleh longgarkan sikit, boleh open sikit. Tapi kita kena tahu, kebelakangan ni 5 tahun lepas kita dah hilang player-player yang sepatutnya bermain di Razak Cup. Okay, so dia orang semua dah tak ada. Kalau dulu kita pergi jumpa Razak Cup ni, kenapa orang suka main dia sebagai macam reunion. Kita jumpa kawan-kawan kita yang setahun kita tak jumpa dekat every stage lah. Okay, tapi sekarang ni bila dia orang ni, saya rasa dia akan jumpa masa veteran nanti. Veteran tu pun akan ambil masa yang lama juga untuk dia dah masuk Yeah. Yang ini kita akan bawa masuk nanti. Dekat By the way- hujung-hujung nanti kita akan sembang balik pasal ke mana hala tuju batch ni. Alright. Yang itu kita akan bincangkan nanti. Okay. So, kita nampak kat sini betul, kita boleh nampak orang kata apa, satu persediaan untuk Razak Cup. Kali ni biasanya memang biasa, sebulan, 2 bulan ada tim yang akan ambil masa, dia dah prepare dalam masa sebulan tu, tapi biasanya player akan berkumpul pada minggu yang terakhir. Okay, macam yang duduk di KL, Selangor mungkin yang memang dah bekerja di sini. Okay, jadi nak training pun tak ada masalah. Tapi untuk state-state yang jauh, mungkin pemain-pemain diorang duduk kerja di KL tapi nak balik susah, nak dapat pelepasan kan. Jadi mungkin sebab tu jugalah minggu-minggu terakhir baru dapat berkumpul. Okay, so tapi yalah, sebab ni kita ada dekat dalam musim-musim PKP, kita boleh nampak tak payah tengok orang lain lah, kita tengok diri kita sendiri pun, kita punya PP pun melebar kan, makan malam 2 kali, 3 kali. Jadi kecuali yang tak makan malam lah. Boleh live kan. Okay, so daripada segi persediaan individu tu sendiri, pemain tu sendiri dalam masa sebulan setengah untuk Razak Cup ni kan, lepas tu agak-agak lah daripada segi kecederaan, kemungkinan cedera kan masa Razak Cup, sebab kalau saya tak silap Razak Cup tahun lepas kita pun bermain dalam keadaan yang kita baru mulakan semula fasa selepas PKP tu kan. So banyak juga kecederaan yang kita nampak. Okay, sama juga dengan EPL last season. Start je injured. So walaupun diorang training secara online ke apa ke, bila balik kepada tournament diorang injured. So adakah kita akan nampak benda yang sama juga dekat Razak Cup kali ni? Anyone? Okay, Jawab mungkin okay, terangkan. tak apa, Hafizi boleh terangkan. Dia tanya ex-player dulu lah, ex-national player. Saya bukan ex-player. Okay, Saya jawab. kalau tanya saya, National. dari segi pemilihan, dari segi persediaan pasukan, okay, benda ni saya rasa benda yang bukan selalu terjadi pun. Ini first time terjadi. So semua pasukan yang bertanding, so dia akan merasai pengalaman yang sama. Kita boleh kata start semua 0-0 lah, kecuali yang berada di national team lah. Okay? Betul. So kita tahu kita boleh buat training online, suruh lari lah whatever, tapi dia punya pace semua tak sama macam kita training dekat padang. Okay? Dengan kita buat fitness training, kita buat gym training semua untuk kekuatan kita punya otot kan. Tapi it's totally memang different. Untuk bila sampai, sebab tu untuk satuan negeri sekarang ni
Siapa-siapa yang pemain yang tiada dalam national team, mereka dah kena start sekarang lah. Sebab saya rasa hoki pun dah buka dekat KL, macam kat KL kita pun kita dah boleh training kat padang. Okay, so mereka kena prepare lah, mana balance player yang ada kena prepare start sekarang. Otherwise dia kita akan banyak risiko kecederaan yang akan berlaku. And then bila banyak risiko kecederaan berlaku tu, kita hilang lah dia punya strategi pasukan masing-masing. Okay, so memang the point is Persatuan Negeri kena start sekarang. Kalau dia tak sekarang, sebab kita ada dalam masa 40 hari saja sebelum start tournament lah. And then dia orang nak compete dengan national team yang sebulan training dekat London sekarang, memang dia orang akan jadi fit. So yang balance tu kita akan nampak jurang. So kita punya point sekarang ni jangan ada terlalu jauh jurang. Otherwise nanti kalau buat selection balik, muka yang sama je yang akan dapat. Yang belakang ni akan ketinggalan lagi jauh lah. Thank you. Kola ada apa nak cakap? Jo. Okey, saya sambung sikit lah kan. Sebenarnya kalau kita tengok Razak Cup ni sebab dia bagi saya dia satu kejohanan unik tau. Sebab dia ada 3 level bagi saya lah. Dia ada 3 level. Kalau kita tengok first level is the national player lah, national player dengan national junior lah. Sebab dia orang training sepanjang tahun. So kita akan jumpa tim-tim yang ada ramai national player atau ramai national, dia akan ada kelebihan kat situ. Sebab dia memang dia dah ready, dia dari segi fizikal atau dari segi individu tu dah ready. Sebab dia sentiasa training. Kan? Kalau kita jumpa ya. Yang second adalah experience player. Kalau kita tengok experience player dalam Razak Cup jarang di-injured sepanjang kejohanan lah. Kan? Sebab dia dah tahu mesti bila dia nak lari, and then apa keperluan dia. Kan? Dia bukan berlari sepanjang masa, and then kalau kita tengok bola dekat hujung dia akan kejar, dia tak kejarnya. Kan? Termasuk macam kita tengok contoh macam ada last year saya tengok defend Kedah seorang. Dia tak berlari pun sepanjang permainan tu. Kan? So tapi one by one dengan dia memang tak lepas. Kan? So dia tahu level tu, and then dia tahu kat mana dia nak pergi. So experience player kita tengok macam kalau tengok last year, tapi ada juga injured lah. Kita cakap ada national, ada yang apa orang cakap experience player tak injured. Kita tengok tapi dia orang boleh sustain, dia boleh bertahan sehingga habis tournament. Kalau kita tengok bila dah habis tournament baru dia orang balut kaki, baru dia orang rasa injured. Kita tengok macam kalau tengok, saya bagi contoh satu kalau tengok gonceng lah Afifi. Kalau tengok Afifi. Yes. Afifi kalau tengok dia dengan Perak, dia boleh maintain. Kan, cuma last year mungkin dia dah drop sikit, tapi dia still, bagi saya dia still ada core player. Walaupun dia bukan lagi national player, dia tak training, dia ada ni. So experience player dia main level lain. So yang ketiga saya nampak adalah junior player yang tak masuk dalam national junior lah. So kalau kita tengok diorang ni ada satu eager tu ada tau. Dia nak prove something. Dia main, dia pergi. Yes. Itu yang kadang-kadang menyebabkan mengapa dia injured lah. Player bukan setakat junior player lah, ataupun ada senior player yang kena drop national player apa semua kan. Dia orang ada something dia orang nak prove, and then kadang-kadang itu yang jadi terlebih sehingga menyebabkan dia injured lah. Kan, kalau kita tengok contoh lah, kalau tengok kita bukan kata nak kritik, cuma kita tengok tahun lepas kalau kita tengok Botol dekat Perak, macam mana final dia bermain seolah-olah tak ada hujung dah. Orang kata dia main tu, dia bagi mati-matian. Mati-matian, dia all out, memang kita respect lah. Tapi sayangnya selalu bermati-matian di hujung, dia injured yang teruk, menyebabkan masa tu walaupun nama dia dah start orang sebut untuk ke national team, tapi dia injured teruk masa tu. Betapa sayangnya pada tu. So saya rasa bukannya kita kata tak bagus, tapi itu kita letak label kalau betul-betul experience player, dia dah tahu apa yang nak buat lah. Sebab that's why saya rasa, sebab kejohanan Razak Cup, dia memang kalau bukan national player, dia tak, untuk individu memang saya rasa tak cukup sebenarnya untuk dia prepare diri dia secara individu untuk Razak Cup. Menarik. Betul. Kola tu dalam dia diam tu. Saya sentiasa mendengar. Ada awak nak tambah apa Kola? Tak ada apa. Saya tak nak tambah apa. Saya tambah tu je lah. Kita pergi kepada konsep individu je lah. Senang, individu tu tahu apa yang diperlukan, dia tahu tournament, dia akan tahu juga tournament Razak Cup tu start bila. Dia takkan main awal tahun, dia takkan main tengah tahun. Dia akan main mostly hujung tahun. So daripada habis Razak Cup, contoh tahun lepas 2020, habis Razak Cup 2020, takkan kita nak tunggu September 2021 baru kita nak start training. At least adalah progress daripada habis je kejohanan tu sampai ke
September ataupun Oktober 2021 ni at least ada progress in case kita dekat dalam pandemik ke, kita dalam apa-apa masalah ke, kita kena cari time kita untuk prepare benda tu lah. Itu atas individu lah. So bila kita dipanggil untuk sertai squad ke, untuk sertai pemilihan ke, kita dah ready. So bila kita dah ready, dalam masa 1 bulan tu mungkin kita punya coach ada preparation supaya player kita tak injured semasa tournament. Okay. Dan kalau injured juga, kita tak boleh nak tolak qada dan qadar. Yes. Nak jadi dia jadi juga. Jadilah. Nak jadi juga. Kopiah mana kopiah tadi? Kopiah. Kita tak boleh tolak benda tu. Kalau nak injek juga. Kita main fit macam mana pun, tiba-tiba je kita kena kayu dekat kaki, terkehil, injek juga. Betul. Jadi kalau tengok komen, kalau tengok tadi ada saya ada baca satu komen lah daripada Abang Man kita lah kan, Abang Man. Macam nasib Johor kan. Johor kan antara negeri-negeri yang ketinggalan lah, bukan ketinggalan pembangunan, ketinggalan ubah fasa. Kan? Dia ketinggalan ubah fasa. Kan? Bila dia ubah fasa, bila dia lambat ubah fasa, tu dia punya macam cakap untuk berkumpul, untuk training, dia akan jadi isu lah. So kita pun faham, macam bukanlah faham, maksud dia macam negeri-negeri yang lambat untuk dapat peluang untuk training bersama ni, dia cakap kesan dia membesar lah. Kesan dia membesar sebab dia teamwork tu memang dia nak prepare untuk team tu akan jadi tak cukup, and then kita memang bergantung penuh kepada individunya. Macam kita balik pada Kola tadi, dia akan balik pada individunya mentality lah. Dan sama ada dia nak bermain tu level mana kan, ataupun orang cakap mentality lah, kita kata mentality. Macam kita kata dia nak bermain tu, adakah dia bersedia untuk bermain Razak Cup dalam keadaan body tu ready kan? Kadang-kadang pemain kita ni dia tahu Razak Cup tu dah dekat, tapi sebab biasalah pemain kan, dia nak coach juga yang cakap Razak Cup dah nak dekat, walaupun kita tak start, prepare kan, buat sendiri apa semua. Tapi sekarang ni coach pun mesti ada negeri-negeri yang masih lagi belum melantik coach kan. So itu antara isu lah, betul. Akan macam siapa yang nak ketuk player ni nak suruh start lari sendiri, exercise sendiri. Yes, betul. So memang kepada individu. Kalau individu tu dia tak inisiatif sendiri, habislah. And then kita nak player yang contoh player yang orang kata 50-50 untuk melangkah ke national team. Player yang masih ada peluang. So player-player yang masih ada peluang ni, kalau tahun ni dia tak start dia punya enjin betul-betul, so saya rasa dia nak kena tunggu lagi next year untuk nak fight untuk national team. Kita kena ingat kita punya qualifier tahun 22 sebab Olimpik 2024. So kita ada World Cup lagi whatever kan. So kalau macam contoh orang player ni umur 22, 23 yang dia hujung-hujung, dia boleh masuk ke dia boleh ganti national player yang baru ke tak. So kalau tahun ni dia tak buat apa-apa, dia mengharap coach yang ketuk dia, so dia akan kerugian 1 tahun lagi lah untuk dia nak catch up lagi next year tu. Okay, kita nak merujuk kepada satu soalan ni. Okay, daripada Sir Manong. So, terima kasih saya datang support and tengok live. Okay, so bila grooming player Sukma jadi keutamaan pemilihan skuad-skuad negeri Razak Cup, okay, maknanya prestige Sukma lebih tinggi berbanding Razak Cup. Siapa nak jawab ni? Untuk sekarang saya setuju. Saya setuju kata Sukma memang lagi berprestige. Bukannya budak-budak Sukma yang diserapkan ke dalam Razak Cup tu, nak katakan bukannya Sukma tu lagi bagus daripada Razak Cup sekarang. Tak, sebab kita ada player-player senior yang stay bermain national team semua. So Sukma ni umur dia bawah 21. Okay. Cuma bila dia dah masuk, macam kita tahu adakah player tu bersedia ataupun tidak. Kadang-kadang kita bawa terlalu ramai player Sukma pun terpulang kepada tim masing-masing, saya kata. So macam kita kata Razak Cup tu kita ketahui dia satu kejohanan yang tertua dekat Malaysia. Okay. So daripada dulu lagi kita tahu kita excited nak datang Razak Cup kerana kita nak jumpa sini-sini dulu. Yang ni orang kata reunion. Okay, kebanyakan datang tu reunion. So kita boleh rasa feeling kemanisan Razak Cup tu lah. Okay. Tapi bila sekarang dah banyak junior, terlalu banyak junior, tapi kita faham Junior World Cup ada. So bila kejohanan tak cukup, kat mana lagi diorang nak prepare? Razak Cup lah yang tempatnya. Tapi
kekurangannya saya rasa kita akan banyak kehilangan player yang kata dia orang ni dah tak ada dah dekat national team sebenarnya. Memang tak ada dah. Okay, just play for fun untuk jumpa kawan-kawan. Umur yang start daripada mungkin 26 sampai ke 35. So kita akan hilang player-player ni. So mereka tak akan bermain lagi sebab kita tengok track record daripada last 5 years, saya rasa batch saya 2009 punya batch, saya boleh kira berapa ramai je yang main Razak Cup. Yang lain semua habis. So ke mana mereka semua? Adakah ada orang dah prepare untuk nak pergi ke veteran sekarang? Sebenarnya memang kita dah apply. Cuma form tu tak diluluskan lagi. So point saya sini, point saya adalah bila tak cukup kejohanan, kita faham sebab sekarang ni COVID lah whatever. Bila tak cukup kejohanan, so mereka tak cukup prepare. So bila tak cukup prepare, kerajaan ni Persatuan Negeri pun boleh cakap yang Razak Cup adalah the best option untuk diorang hantar budak-budak untuk sparring. Okay, betul. Tetapi dalam masa yang sama kita akan kehilangan player-player ni lah, player-player yang senior yang 25 ke sampai actually player-player ni bukannya main datang first 11 sampai habis, tak. Diorang datang ni pun orang kata masuk 10 minit keluar dan kita jumpa kawan-kawan. Because this is Razak Cup. Sebab saya ingat saya masa Rod pun ada sini. Okay, Rod dulu. Thank you Rod datang. Thank you Rod. So dia orang senior, Mak Adi, kita dah tak pergi. Aku nak tengok Kuhen main ni. Walaupun dia dah senior kan, masa tu pun badan dah gempar sikit tapi dia still boleh main. Cuma je kenapa mereka tak nak bermain Razak Cup? Sebab apa? Mereka tak boleh nak compete dengan budak-budak yang muda yang laju ni. So mereka tarik handbrake. So mungkin kita akan main KL League, Selangor League just for fun lah. Tapi kata Kevin Raj. Yes? Bermain untuk pasukan saya ke dah? Tak, saya kata dia masih lagi maintain, dia masih lagi boleh bermain dalam Cup. So antara salah seorang pemain yang impresif lah. Tak, kita ada pemain senior tapi kita boleh kira dengan jari. Betul. Okay? So kalau kita perasan, tak silap saya 5 tahun lepas ke 7 tahun lepas masa idea di mana setiap pasukan perlu meletakkan pemain bawah 21 tahun di dalam padang 3 orang yang perlu pakai ribbon. Kalau you orang ingat lah, saya rasa you orang akan ingat yang 3 orang pakai ribbon. Kita tak ingat tahun bila je. Tahun bila, tapi saya rasa mungkin tahun dalam 2012, 2013, 2014. 2013 sama ada berkaitan dengan projek 2013 kalau tak silap. Yes, saya rasa time tu coach Damarash membuat kalau boleh tak silap saya lah, kalau saya salah maafkan. So perlunya ada player junior. Yes, it's good. Sebab apa? Itu pendedahan kepada pemain junior bermain bersama pemain senior. Okay, tetapi bila kita tengok selepas tu trend setiap pasukan sudah melebihi mengambil pemain-pemain muda kerana laju lagi kuda lah, kita panggil kuda. Sebab jasi yang senior kan duduk belakang je, tak payah berlari sangat kan. So kuda-kuda ni yang berlari. So makin lama makin ramai dan dekat situ kalau kita tengok start daripada 2013 sampai 2020 sekarang ni, player senior dah ramai yang hilang. So saya cakap best saya sendiri 2009 saya berumur 33 tahun. Okay. So sepatutnya Razak Cup ni dijadikan medan untuk diorang ni reunion balik lah. Sebab saya rasa yang junior ni yang 25 tahun, 30 tahun ke bawah lah, mereka ada national league. Banyak teman. National league untuk bermain, ada umur 21 tahun untuk Sukma semua, mereka ada space lagi untuk bermain. So yalah, terpulang sebab masing-masing kita ada perancangan. MSC pun ada perancangan semua and then Persatuan Negeri masing-masing pun ada perancangan. Kalau dia orang kata dia orang tak cukup tahun untuk budak Suma, so dia terpaksa melebihi budak Suma untuk bermain di Razak Cup lah. Thank you. Okay, tapi berbalik kepada point Semanong tadi, antara orang kata apa, Razak Cup dan Sukma. Mungkin kita nampak kat sini macam tadi Kata cakap, Sukma tu lebih mendapat perhatian sebab rasanya pasukan Sukma ni di bawah Majlis Sukan Negeri kan, dan Razak Cup ni di bawah Persatuan. Jadi mungkin dengan dana yang ada daripada Majlis Sukan Negeri tu, sebab itulah terjadinya isunya Razak Cup ni dijadikan preparation untuk tim pergi ke Sukma tu.
Walaupun Saya tengok macam ni tu komen kan. Saya tengok macam ni tau. Saya tengok macam ni dia bergantung kepada persatuan sendiri. Saya nampak macam contoh kalau kita tengok paling kita nampak sekali preparation untuk semua ni adalah perempuan lah. Kalau kita tengok kan. So kalau kita tengok banyak tim akan hantar tim semua sebabnya berfikir kalau hantar macam pada saya kalau hantar tim yang utama pun si tak boleh compete. So kita buat preparation. Yang itu yang pertama. Yang kedua bagi saya nampak sebab dia Sukma ni adalah preparation kita dah macam awak cakap tadi lah, kita dah keluarkan dana sebab seolah-olah macam Sukma ni adalah satu tim yang kita wajib hantar. So kita prepare and then kita preparation kita pun bukannya preparation Sukma ni pun bukannya preparation macam Razak Cup yang perlukan 2 bulan untuk kita kumpul. So preparation Sukma ni pun dah makan tahun dah. Kita tahu dia tak ada cerita bulan dah. Kan? So masing-masing dia bergantung kepada persatuan negeri itu sendiri kan, bergantung pada persatuan negeri itu sendiri untuk apa yang dia punya target dia sendiri sebenarnya kan. Kalau target dia kalau target dia adalah untuk mengejar Sukma, dia akan jadikan Razak Cup sebagai medan. Tapi saya tak nampak dia menjadi satu medan yang untuk semua. Sebab dia kalau kita tengok kalau kat lelaki lah, kalau kita tengok lelaki, kita tengok Perak tak macam squad lelaki dia tak pernah fokus pun pada Sukma. Walaupun sebenarnya contoh saya rasa kalau ambil Sukma Perak kan, Sukma Perak kalau baru ni dia adalah kalau ikut Sukma dia adalah pasukan pilihan kan. And then tapi pada tahun sebelum tu Razak Cup dia still lagi mungkin sebab dia punya player pun memang dah solid. So dia akan tetap hantar tim yang solid juga. So pada saya bergantung pada negeri tu sendiri, bergantung kepada pemain tu sendiri, bergantung kepada tim tu sendiri sama ada apa yang dipilih, sama ada kadang-kadang dia macam ni lah bagi saya. Player yang ada kita kena terima hakikat satu. Kita kena terima hakikat pool of player di state tu tak banyak. Dia tak sebanyak dulu. Kan? So bila tak sebanyak dulu, kalau player kadang-kadang player tu kalau kita nak apa orang cakap nak campak duit pun, nak campak duit kepada tim yang mana. So kita kena pilih yang mana. Kan? Kita kena pilih yang mana. So that's why kita nampak kenapa kita nampak Sukma tu sendiri, kita nampak Sukma tu macam kebanyakan tim akan memilih untuk kita berjudi kat Sukma lah. Kan? Kita akan hantar semua. Itu pandangan saya sebab dia kita tengok Sukma tu lebih banyak yang kita dah keluar duit berbanding dengan Razak Cup. So kita kena fokus kat situ. Kan? Itu yang saya nampak. Walaupun kan kalau kita tengok macam dia dah jadi budaya tau. Dia dah jadi budaya. Kalau kita tengok dah jadi budaya, kalau kita tak jumpa benda ni budaya ni dulu. Nak kata Razak Cup ni downgrade, saya tak rasa dia downgrade. Sebab kalau saya ingat pada tahun 2018 saya tak ingat sangat. Yang mana Perak jadi champion tu, dalam masa yang sama pasukan bola sepak Perak jadi juara Piala Malaysia juga. Kedua-dua tim dipanggil ke istana untuk diberi penghargaan. Maknanya Razak Cup tu sendiri sebenarnya boleh dijadikan satu kejohanan prestis yang diiktiraf oleh istana tu sendiri. So bila kita pun faham bila istana iktiraf, mana benda tu satu benda yang prestis. Kan? Dia takkan panggil satu tim yang champion ke elite. Betul. Kan? Dia tak bagi champion yang satu tournament biasa. So satu tournament yang prestis baru boleh dapat taraf untuk masuk istana untuk terima penghargaan. So Razak Cup tu sendiri sebenarnya dia tak downgrade. Sebenarnya kita yang mengubah budaya tu menjadikan dia satu medan untuk kita jadikan persediaan untuk Sukma. Sedangkan macam saya cakap, bagi saya, pendapat saya tak pernah bersetuju yang kita letakkan mesti kena ada 3 orang budak junior main dalam tim Razak Cup. Mesti kena dalam padan ada 2 orang untuk development. Razak Cup bukan tempat development bagi saya. Biar dia. Razak Cup patutnya open. Maknanya Razak Cup tu tempat untuk kita menilai bagaimana negeri mencungkil bakat. So kalau kata dia ada, contoh kalau macam Terengganu, kalau kita kata dia ada 11 orang national player. So tak ada masalah pun kalau nak bagi dia 11 dalam padang. Sebab itu kejayaan dia mencungkil bakat. Walaupun kita kata kita boleh bersama kejayaan negeri ni kita boleh, dia jadi subjektif sebab kita tak dia sebenarnya di sekolah tak. Itu terpulanglah kepada MSC untuk menilai di mana. Cuma bagi saya dia bukan satu ranking yang kita nak tetapkan 3 orang. Kalau nak development kita ada junior league, kita ada national league untuk bantu development atau kejohanan-kejohanan lain, under 21, Sukma tu sendiri under age. So kat mana lagi kita takkan Razak Cup yang kejohanan yang bagi saya cukup prestis ni, itu still lagi nak jadikan dia satu medan development lah. Itu pandangan saya lah. Betul. Okay, kita ada satu poin yang menarik kat sini. Memang saudara Joe memang dah bagi satu penerangan yang hujah yang memang orang kata padat lah.
Kan? Ya, komen. Fadal. Aku tambah satu. Sila tambahkan Satu sikit. je. Okay, sikit je. Tambah sikit je. Okay, apa yang Joe cakap tu betul. Okay, ini dia macam kesimpulannya lah. Kesimpulannya, kita open je Razak Cup ni untuk semua. So, kalau betul, kita tengok objektif tournament tu, dia nak fokus untuk apa kan? Kalau untuk beri pendedahan kepada player-player junior ni, okay, untuk preparation untuk junior World Cup semua, better dia orang hantar satu team yang betul-betul project squad untuk main tournament tu. So dia dapat banyak game dekat situ lah, dekat Razak Cup. Satu team khas untuk project Team junior lah. Team junior lah. So main dekat tournament tu daripada dia pecahkan pemain-pemain dia orang ke setiap negeri. So dekat situ, dia orang akan maintain dia orang punya konsep permainan apa semua. So dia balik negeri, dia main taktikal lain, tapi bila dia balik main Malaysia, dia belajar taktikal lain. Betul. So better dia hantar satu team macam tu je, pergi ke main Razak Cup, dan negeri akan maintain dengan player-player yang sedia ada lah, yang dia ni. Tim junior ni memang dah pernah dihantar masa zaman-zaman awal 2000 apa semua tu, memang kita ada hantar tim junior untuk main ke Piala Razak, tapi rasanya Zaman 2009 punya budak ada main 2 tahun. Nah, kan cuma mungkin states lah kot yang minta untuk release. Okay, tak apa. Itu kita punya cadangan, dan paling penting yang tadi tu cadangan dia adalah Razak Cup is open. Okay, terbuka, tiada apa ni lah, limitation lah pemain junior berapa dalam tim. Okay, kita ada satu point daripada Nazmi. Saudara Nazmi, terima kasih hadir. Okay, kita punya pengadil yang terkenal, top umpire, suggest untuk wujudkan ranking system untuk state. Setiap tournament peringkat kebangsaan ada point untuk negeri yang champion. Maknanya kita bagi point lah untuk setiap ranking kedudukan bila berakhirnya kejohanan. Dan baru boleh tarik negeri untuk hantar tim. Okay, so bincangkan ni. Walaupun dia lari sikit daripada kita punya tajuk Razak Cup kita ni, tapi ini satu benda yang sangat baik untuk kita bincang sikit. Siapa nak start dulu? Saya suggest Joe. Jawapan aku senang je. Mana soalan dia tadi? Okey, kejap ni ada dia. Saya untuk jaga ranking system untuk stay every national tournament ada point. Yes, cadangan benar, tapi siapa nak buat benda ni? Cadangan benar, betul. Kita boleh buat benda ni, tapi siapa yang nak run? Ada tak orang yang ada passion untuk run benda-benda macam ni, cadangan ni apa semua. So kita kena kerjasama, kita kena buat macam ni. Okey, kita boleh run benda ni. Kalau ada orang yang boleh ada kesabaran untuk wujudkan perkara-perkara macam ni, semua state boleh go on dengan benda ni. Tak ada masalah. Tapi siapa? Benda ni macam jatuh kepada data kepada MSC lah. Okay, so maknanya kalau nak tanya siapa, possibility benda ni akan jatuh kepada competition committee lah. Okay, maafkan saya kalau saya salah. So kalau benda ni dah ditetapkan, kan, maknanya contohlah juara 10, naik juara 8, kan, 8, 6, 4, 2, 1. Okay, so daripada situ tinggal bila dah habis tournament, tinggal nak key in je markah-markah tu per state. Okay, dan hujung season kita buat majlis anugerah hoki kebangsaan, kan. Betul. Jadi kita boleh bagi tahu negeri mana yang champion overall. Lepas tu kita boleh award player, kita boleh award umpire yang terbaik hujung tahun tu, kan. Mungkin kita boleh bagi award lah dekat siap teknikal kita, kan. Siapa teknikal yang paling cemerlang berkhidmat sepanjang season. Fotografer jangan lupa. Fotografer jangan lupa. Fotografer yang sentiasa hadir. Dia macam ni Comrade. Apa yang saya nampak daripada cadangan Nazmi tu, kalau kita cuba buka lah, kita cuba buka cerita dia. Dia adalah satu cadangan bagus. Dan dia adalah sebenarnya apa yang bagi saya nampak isu dia, bukan isu lah, bagi sini adalah pentingnya data. Di sini ada cerita pentingnya data. Data tu adalah bagi saya patutnya memang bukan competition. Memang patutnya MSC memelantik mungkin dia boleh memiliki satu unit yang melibatkan data untuk dia menilai. Data-data ni adalah untuk menilai tau. Contoh kita kata macam tadi ranking system to state. Kan? Ranking to system state ni maknanya dia akan simpan satu ranking, bukan sekadar kejayaan. Kita tolak National League Sebab National League bukan state punya competition.
Okay, kita tengok kita ada Razak Cup, kita ada Sukma, kita ada under 20, ada under 14, under 16. Ya. Kan kita boleh create Betul, macam tournament lagi. So tournament ni, data tournament ni untuk create yang state mana yang kita boleh tengok yang mana ada development dia bagus kan. So development dia nampak hasil dan kemungkinan dia boleh menjadi satu peringkat yang itu kita boleh sharing, data sharing, macam mana state itu membangunkan pembangunan tu sendiri kan. Kita boleh tengok and then hasil dia kita akan pergi ke apa macam contoh itu yang hasil daripada data-data ni dia akan digunakan untuk Razak Cup kan. So, Dan juga pasukan mana yang akan jadikan pasukan mana yang berdasarkan data ni dia akan kita menjadikan dia sebagai ranking untuk menentukan di mana tempat dia dalam kumpulan di Razak Cup. So kita kalau senang kita kata ni lebih kepada permainan data lah untuk digunakan sebab pada zaman moden, hoki moden dia akan menggunakan data sepanjang termasuk development, competition kan. Macam mana daripada data tu sendiri kita boleh tarik tim untuk masuk kan. Kalau kita tengok sekarang adakah sekadar kita buat satu poster, kita buat satu mesyuarat untuk okey semua tim sila hantar Razak Cup kan. Sedangkan kosong-kosong masa tu tim baru nak cari, baru nak tiar. So kita apa saya ranking tu pun saya nampak ranking tu penting jugalah. Untuk So, lebih apa yang itu adalah data. Penting tu adalah data. Yes. Dia bukan ranking tu, bagi saya ranking tu satu output tapi kita kena fikir dia macam mana kita nak maintain the data. Dan saya rasa bila sesuatu negeri yang perform, so mungkin MSC ke KPM whatever lah kan, boleh memberi satu reward kepada mana untuk fund tambahan ke untuk diorang ke ataupun geran tambahan untuk mereka, because you show the result, you buat kerja and then you ada result. So why not kita bagi dia sebagai imbuhan kepada mereka untuk run lagi program diorang. Sebab saya rasa contoh kalau kita bagi jasa sama rata, kita bagi jasa sama rata tapi ada negeri yang tak perform, dia tak lahirkan player-player yang baru ke, dia tak lahirkan player-player yang ada level lagi tinggi sikit ke apa. So siapa yang ada result, so bagi fund lebih kepada mereka. So negeri-negeri lain you nak fund, you kena buat something yang untuk challenge that point semua tu lah. Alright? Setuju. Dan daripada ranking ni juga kita boleh nampak macam mana persatuan tu sendiri, persatuan negeri tu sendiri akan commit throughout the whole year punya calendar. Okay, so diorang tahu yang diorang ada komitmen yang diorang perlu berikan untuk setiap tim. And daripada bila Joe kata daripada data tu kita boleh tengok negeri punya performance apa semua. Jadi kita boleh nampak kita bukan nak mencari kesalahan tapi kita boleh nampak macam mana persatuan tu sendiri akan orang kata apa? Berusaha untuk meningkatkan mutu hoki di negeri mereka sendiri. Okay, sebab kadang-kadang kita tak sure juga, kadang-kadang bila kita dengar ada persatuan negeri yang tak aktif apa semua, kita bukan nak mengutuk ke apa kan, tapi kita bukan nak membuka cerita lah, tapi bila kita bersembang dengan orang kita ada dengar benda-benda macam ni kan. Jadi so rasanya Nazmi telah memberikan satu cadangan yang sangat hebat lah untuk hoki Malaysia. And saya rasa itu satu perkara yang kita boleh cadangkan dengan serius kot dengan MSC. Okay, terima kasih Nazmi. Good point. Alright. Okay, so kita berbalik kepada Razak Cup. Okay, dengan kehadiran penonton. Okay, dengan SOP, dengan kehadiran penonton. Jadi apa pendapat korang lah? Berapa ramai ke, ada limit ke, ataupun open, just follow SOP, selang-seli kerusi ke? Macam mana? Penonton ni penting ni. Okay, macam kita tahu Bukit Jalil dah lama tak terima penonton, dan kalau kita tengok sebelum ni kehadiran penonton di stadium Bukit Jalil, kalau kita main stadium 2 kita akan nampak macam penuh sikit lah, tapi kalau kita main di stadium 1 memang tak akan penuh lah. Okay, so kita bermain di stadium Bukit Jalil, normally kita main Razak Cup di stadium Bukit Jalil.
So kalau based on saya punya experience, saya boleh tengok, saya boleh nampak yang bermain di Bukit Jalil tak semeriah main di Bandar Tun Razak. Ataupun Jalan Tun Razak. Sorry, Stadium Jalan Jalan Tun Tun Razak. Razak ya. Bandar Tun Jalan Razak tu ada balai bomba. Bandar tu tak ada padang. Tapi kat situ ada jual kopi kat tau. Okay, so Stadium Tun Razak dengan di Lembah Pantai. Okay, Lembah Pantai tu kecil lah saya rasa, tapi lebih meriah bermain di Stadium Tun Razak. Okay, so cuma bila bermain di Bukit Jalil ni kita tahu senang nak dari segi pengurusan, senang nak jalan kat situ. Cuma kehadiran penonton saya tengok kalau melibatkan permainan separuh akhir ataupun final baru ramai. And then kalau finalnya Terengganu, contoh Terengganu. So mereka ada 2-3 bas daripada Terengganu yang datang memberi sokongan tu. So lagi happening lah bila jadi macam tu. Tetapi dari segi kehadiran penonton saya rasa kalau tahun ni kita sekat pun saya rasa kehadiran tu macam mana nak cakap bang, dia membantutkan lagi lah kita punya kehadiran penonton tu. So better kalau kita semua berharap kehadiran penonton tu tak adalah of course follow SOP lagi, tapi kalau terlalu banyak jurang yang kena contohnya 2-3 kursi jarak, so saya rasa akan jadi kurang lah dia punya Prestige Razak Cup tu. Alright? Okay. Kalau saya nak tambah sikit lah pasal penonton ni, sebab isu kita sebenarnya dekat hoki kita ni, kita memang ada masalah dengan penyokong sebenarnya. Saya pun bukan masalah dia local punya tournament kan. Kecuali kalau kita tengok ada final, kalau saya tengok memang kalau Terengganu bawa fan dia memang akan jadi ramai kan. Kalau tak kita akan tengok kalau local punya, cerita pasal local tournament jangan kita tak cerita pasal international tournament kan. Saya pun tak tahu apa isu yang besar. Kemungkinan lah bagi saya ada beberapa, bukan isu lah bagi saya, ada beberapa faktor yang akan main peranan berkaitan dengan penyokong ni. Satu adalah jadual masa. Kalau kita tengok apabila Razak Cup lelaki dan wanita berjalan serentak, dia akan bukanlah kita kata diskriminasi, tapi dia akan ada perlawanan-perlawanan yang akan berlangsung 7.45 pagi. Kalau kita fikir secara logik 7.45 pagi dan kena pula jadual tu berlaku, kata perlawanan tu kita tak nak cerita kan, jadual 7.45 pagi hari Jumaat. Kita sendiri pun tahu hari Jumaat apa terjadi kat Lembah Kelang waktu pagi. So adakah kita akan expect ada penyokong nak datang? Itu satu kan. Jadual akan main peranan lah sebenarnya. Jadual tu sendiri akan main peranan kan. And then katakan perlawanan, even kalau kita kata perlawanan, contohlah satu perlawanan menarik, katakan Perak bertemu Melaka, berlangsung pada hari Rabu jam 6 petang. Kita akan rasa adakah penyokong akan datang pada hari bekerja? Kita akan expect akan ada penyokong yang ramai. So bagi saya kehadiran penonton ni dia banyak bergantung kepada faktor persekitaran kan. Especially Lembah Kelang lah, kalau kita cerita especially Lembah Kelang lah kan. So kehadiran penyokong kita akan tengok mungkin mereka hendak datang, tapi masa tu macam menjadi penghalang lah kan. So saya rasa memang penyokong ni kita hanya perlu, bagi saya lah, patut SOP, tak perlu kawan sangat, patut SOP dan pastikan dua dos. Tu bagi saya cukup. Tak perlu kita, sebab saya rasa pun kalau kita okey, ini secara jujur kita yang kalau kata tengok perlawanan hoki di Bukit Jalil, tak perlu pun kita risau pasal penjarakan fizikal. Pasal main badan jarak. Ya. Tak ramai. Kadang-kadang kalau kita dengar tu, contoh kan, alalang Ustaz Wan ada kat sini kan. Ustaz Wan yang suara yang penuh sopan santun pun, kalau kata main kat Jalil kita boleh dengar suara dia bagi arahan. Suara dia lagi kuat daripada penyokong. Kan? Walaupun dia duduk je. Walaupun dia duduk, kita boleh tahu. Kalau kita duduk belakang, asalnya kalau kita minum air kat belakang tu pun kita tahu, suara Ustaz Wan lah tu. Kan? Makna dia, bukanlah kita kata Ustaz Wan suara dia tinggi. Tak, makna dia, stadium tu sendiri sebenarnya, kehadiran penyokong kita memang perlu, orang kata MSC ataupun mana-mana ini, mungkin kita boleh duduk sekali, mencari mekanisme untuk menarik balik penyokong tu datang ke stadium. Kalau kita ingat, sebab saya ingat era awal tahun 2000 atau hujung 90-an, saya pergi tengok National League, saya bayar tiket tau.
Wow, berapa lah time tu? Saya naik Serius? RM3 ke berapa ke? Sebab saya Memang tahu tapi bukan stadium Bandar Tun Razak stadium Jalan Tun Razak. Bukan stadium Bandar Tun okey. Razak. Kan? Saya ingat. Sebab Itu office saya. bayar tiket. Kan? Saya bayar tiket. Kalau kita tengok hoki masa tu. Tapi kita nak tengok. Tapi sekarang yang free pun orang tak datang tau. Bukan kita Saya kata rasa- tapi kita kena sama-sama cari mekanisme tu sendiri. Saya rasa saya pernah tengok hoki bayar tiket tahun 1996 kot, tingkatan 1 saya tengok National League di jalan di Stadium Tun Razak bukan Bandar Tun Razak tu, Stadium Tun Razak pergi Bayar dengan tiket dulu coach. ya? Bayar tiket. Ya. Tapi tak bayarlah sebab coach belanja. Alhamdulillah. Thank you Mr. Kon. Tiket dia kecil je. Saya ingat tiket dia kecil je tau. Bukan macam tiket bola yang besar tu tau. Tiket dia kecil je. Kan? Cuma Macam wadir tiket bas. dekat Stadium Tun Razak tu je kena beli sendiri. Kacang. Kacang. Sebab Okey. kalau saya punya time, saya ingat saya pernah tengok hoki kali terakhir berbayar masa World Cup 2000 World Cup 2002. 2002. 2002. Okey. Itu 2002 satu tiket RM6. So itu Betul, tapi tengok sepanjang hari kan. Yang Tengok sepanjang hari kan. Ya, tengok pasal 3 game boleh tengok. Time tu kita punya legend lah, our boss Minawan, Nawawi, Kuhen semua main time tu lah. So time tu saya masih di sekolah seberang Temeluk. So masa tu kata insyaAllah one day boleh main kat Padang ni. Alhamdulillah dapat main juga. Terbaik. Sama saya ada- pun berangan ada duduk tepi padang tu. Tak main tapi duduk tepi padang. Tapi jaya jugalah dapat jugalah. Alhamdulillah berjaya juga. Jasa anda dikenang sebenarnya. Okey, kat sini Ustaz. Aku tambah satu. Jap, tambah. Aku bab tambah ni memang bagi aku. Tak Tambah adalah, kesimpulan. Berkenaan dengan penyokong ni, okey, contoh sekarang ni yang Kaza dengan Joe cerita mungkin dalam situasi pandemik. Andai kata kita main masa endemik. Okey, so apa since saya ada dekat NSDP punya setup untuk setiap negeri, untuk negeri Selangor apa semua. So apa yang kita boleh buat, kita war-warkan kepada kita punya pemain-pemain. Ini adalah salah satu platform untuk diorang belajar macam mana cara orang bermain hoki apa semua. So bayangkan kita ada contoh macam Selangor lah, kita ada 6 center. Satu center tu ada 40 pemain. So kita darab dengan 6 center, mesti kita akan dapat 240 pemain. So 240 pemain, kalau kita war-warkan kepada diorang, kalau diorang masuk NSDP sebab diorang minat hoki kan. So at least takkan game macam gini diorang tak boleh pergi tengok. So kita war-war. Sementara Razak Cup ni bermain dekat Bukit Jalil, so kita boleh bantu daripada segi macam tu lah. Ini apa bantuan daripada NSDP sikit lah. So kita bagi tahu kepada budak-budak ni, okay. So takkan satu budak tu nak pergi sendiri naik motor, budak bawah 12 nak pergi naik motor, so mesti dia bawa parent. Betul. Ini kalau saya cerita kalau pasal endemik lah. Endemik dah tak ada apa-apa SOP dah ni. Cuma just pakai mask mungkin macam tu lah. So kita war-war kepada diorang. Diorang akan datang dengan parent. Daripada situ kita dah build kita punya penyokong sikit-sikit lah untuk tengok game. Belajar setiap game tu apa semua lah. So macam tu lah. Alright, it's a good point. Okay, tadi Joe cakap pasal jadual, pasal Razak Cup dianjurkan sekali lelaki dan wanita. So daripada benda ni kot ada komen yang kita boleh elaborate lagi, ataupun mungkin ada cadangan ke yang boleh kita ni kan? Kalau tanya saya dia kena pecah tournament. Sebab kalau kita tengok siapa yang follow tournament lah. Saya kata siapa yang follow tournament, kita akan boleh nampak macam mana penerimaan ataupun orang kata populariti tu. Bila perempuan main dengan lelaki, tournament pun akan tenggelam. Itu yang pertama lah. Yang kedua, kita akan tengok jadual lah. Bila jadual, kita akan tengok biasanya kan. So siapa ni kita akan tengok orang akan memilih untuk melihat tim lelaki. Kan? Itu yang kita kena terima hakikat lah bagi saya. Kalau siapa yang menidakkan tu, saya kata dia tak nampak lah terjadi kat stadium. Kalau kita tengok. Tapi kalau kita katakan tournament ni gagal, ataupun tournament ni tak sesuai, kita boleh tengok tahun, bila yang Selangor champion dekat Pantai? 2017 ke 2018? 2017. Siapa coach dia? 2017 kan. Saya tak nak kenal coach dia siapa. Kan? Tahun 2017 kita boleh tengok macam mana kita asingkan tournament lelaki dengan wanita. Lelaki kalau tak silap saya bermain di Ipoh, wanita bermain di Pantai. Kenapa kita tengok macam mana fokusnya, sebab saya cuba tengok daripada segi media lah. Sebab saya duduk kat tempat media kan. Betapa mudahnya media
untuk memfokuskan tournament tu sendiri. Contoh saya kata, kalau kita tengok, katakanlah kita sekarang pun kena timbangkan nak dapat hokinya local punya tournament ni, nak dapat gambar muka depan belakang pun susah. Yes. Betul? Kan? So kalau kita dapat muka yang kedua tu pun dah cantik dah. Tapi bila tournament tiba sekali, kita muka kedua tu dah dapat kat lelaki dah. Mungkin yang wanita tu ada yang kecil kat bawah. Kan? Yang kadang-kadang kena pula macam kita macam jadi macam apa Kaza jadi baca tajuk lagi lah. Tak tahu pada tournament perempuan. Kan? So kita kena tengok. Tapi kenapa kalau kita tengok, kalau orang kata benda tu susah nak buat, kenapa tahun 2017 kita boleh buat? Yes. Kan? Kita kena tengok. Benda je sebab kita ada satu asas yang kita dah pernah buat. Okay, saya faham satu kemungkinan adalah tenaga pegawai pertandingan tu sendiri. Yang kalau kita tengok sekarang lebih memudahkan MSC untuk menguruskan. Kan? Tapi pada waktu tu Perak Persatuan Negeri yang anjurkan. Yes. Tapi kena tengok juga pasal Perak kemungkinan dia sebab dia dah biasa dengan tournament. Dia dah mungkin dengan Azlan Shah Cup dia dah biasa menjadi menguruskan satu pertandingan. Yes. Sebab tu saya rasa kita kena mungkin bagi saya mekanisme satu adalah kita kena bagi peluang kepada negeri untuk menganjurkan. Cuma kemungkinan kalau kita tengok sekarang, kalau kita campak, okay, this year kita bagi Terengganu jalankan. So kemungkinan dia akan jadi masalah lah. So mungkin boleh MSC merancang. So dalam tahun keempat, tahun kelima, kan? Tahun keempat, tahun kelima, kita dah boleh ready. Kan? Kita tahun keempat, kelima, ready dengan pegawai-pegawai teknikal negeri sudah ready untuk menganjurkan pertandingan. Kemungkinan pada contoh pada tahun depan. Tahun depan kita kata, okay, kita bagi pada negeri yang ada, of course kita kena bagi negeri yang ada turf lah. Ada stadium, ada kemudahan. Okay. Contoh kalau kita kata, okay, tahun depan next year, kita bagi pada Johor untuk menganjur pertandingan. Mungkin feedback daripada pegawai Johor kata dia hanya ada berapa pegawai pertandingan. Okay, tak apa. MSC akan support. Mungkin 30%, 40% pegawai pertandingan daripada MSC. Yes. Kan? Sebelum dia tak boleh, bagi saya tak boleh campak terus lah. So mesti ada proses transformasi tu sendiri. Kan? Kemungkinan lagi satu adalah dari segi bagi saya benda yang paling penting adalah bajet lah. Kan? Cuma dia bagi saya bajet, kita boleh, dia jangan terlalu kejam lah. Bagi saya terlalu kejam maksud saya, okay, lagi 3 bulan nak tournament kita bagi negeri ni anjur. So sepatutnya dalam tempoh kata tahun depan, tahun kedua, siapa ikut giliran. So penggiliran tu dah ada untuk kita boleh merangka. Susah sangat nak sebut dia. Sebab rangka kan susah lah. Bila untuk merangka tu kita nak merangka bajet untuk setiap kejohanan tu. Macam kalau kita tengok ada Nazri bagi kenapa negeri lain tidak minat untuk anjur Razak Cup lah. Kan? Bagi saya ada 2 benda isu je. Satu bajet, yang kedua pegawai teknikal. Saya nampak 2 tu kan. Tapi saya lebih percaya pemain lebih suka bermain di negeri-negeri lain. Sebab kita asyik bermain di KL saja, National League di KL, mostly National League kat KL lah. And then Razak Cup last kita bermain kat silap saya di Pahang, Melaka ke, kan? Kalau saya sebagai pemain, saya suka di luar. Sebab apa? Bila di luar, mostly pemain hoki yang ada kat Malaysia, yang aktif kat Malaysia ni, kita duduk kat KL juga. Okay, national team lagi lah, memang ada family kat sini lah, whatever lah kan. Tapi bila kita pergi dekat state lain, okay, ke state lain, kita kena berkumpul kat sana. So tadi tu contoh, kalau kita pergi main kat Pahang lah, malam-malam kita tengok ramai kat TC tu. Okay, tapi kalau kita main kat KL, saya balik rumah saya. Kita dah tak lepak kat kedai. Betul tak? Sebab tu Razak Cup ni kena bermain di negeri lain. Sebab saya rasa dia punya meriah tu lain sikit tau. Saya rasa lah sebagai pemain. Tapi kalau kat KL saya rasa Ikmal balik rumah, Jo bakalan lepas ambil gambar balik rumah, Hafizi balik rumah. Dia orang ni memang dia orang beli beras kan. Tetapi ini dah melibatkan personal issue. tak itu contoh. Saya bangkan. Contoh. Kan ramai orang beli beras. Tapi itulah kan. So macam itulah contoh dah. Bila kita pergi main, saya ingat lagi bila kita main kat Kuantan dulu, kat Kuantan kita buat sampai 5 tahun tak silap saya Razak Cup. Malam dia berdiri budak Razak Cup dekat apa ni Teluk Cempedak tu. So kita apa ni duduk berborak, so kita apa ni bergosip pasal hoki lagi lah, macam-macam lah whatever. Tapi benda betul tu malam je dah. Workout pun dekat Teluk Cempedak. Kan? Main bola lepas tu makan kopok leko. Itu. Yeah, this a different. Itulah jadinya Razak Cup tu orang lama tak sabar-sabar nak pergi main tau. Tapi kalau sekarang asyik KL lah, tak payah KL lah. Cuba buat Razak Cup kat Kedah, kat Penang. Aku rasa memang semua enjoy lah. Saya rasa macam tu lah.
Kalau kat Melaka tengok macam Sir Manong kata, kalau kat Melaka confirm penuh stadium. Kan? Kan orang datang tengok kita punya game, kan confirm. Tapi lepas tu malam ikan bakar kita penuhkan. Itu yang saya cakap tadi, komen. Itu saya cakap sebenarnya kemeriahan tu memang ada, tapi tetap kena kita tetap kena cari mekanisme juga untuk kita tengok, untuk cari solusi yang berkaitan dengan dua perkara yang saya sebut tadi. Yang pertama adalah pegawai, yang kedua adalah bajet, kos. Kalau kita tengok tadi ada tadi ada Nasir dia sebut tadi kan, pasal dia kata untuk menganjurkan pertandingan dia bukannya benda yang murah, sebab tu state banyak tak nak buat. Kan kalau kita tengok tadi, bukan benda ni memang kita aware kan. Cuma dia tu yang saya kata tu, kita tetap kena fikirkan cara untuk memeriahkan Razak Cup tu sendiri kan. Peruntukan tu atau sebab tu saya kata perancangan ni dia bukannya tak boleh untuk menganjurkan satu tournament, dia bukannya dia tak boleh kata okey dalam tempoh 3 bulan orang ni kena anjur. Dia kena prepare negeri mana, the next year siapa, following siapa kan. Mungkin pada saya awal mungkin MSC sendiri boleh memberi sedikit peruntukan atau membantu peruntukan kepada state untuk menganjurkan pertandingan. Peruntukan lah. Berapa persen peruntukan kan. So kita tetap, saya rasa benda ni boleh dipikirkan, boleh diselesaikan di peringkat MSC sendiri, sebab MSC boleh duduk bersama negeri untuk dia sebab berapa kos yang diperlukan apa semua kan. So dari segi perancangan tu, so maybe kita boleh kata 5 years punya planning kan, 5 year planning kat negeri mana, so kita support. Selain daripada, sebab saya rasa macam ni tau, satu benda, saya bukan player, saya bukan pemain. So saya tak pernah rasa lah malam-malam kat TC kena lepak ramai-ramai dengan player reunion, bukan saya kan. Cuma saya akan fikir satu, hoki ni, dia punya uniknya hoki ni, kalau kita tengok daripada dulu, uniknya hoki ni adalah dia adalah pemain yang menyokong hoki. Kan? Dia pemain yang menyokong hoki. Dia tak kira level mana, budak tu level main kelas ke, main sekolah ke, dia akan pergi tengok hoki. Itu uniknya hoki di Malaysia. Sebab tu dia kalau kita tengok kat mana-mana pun, and then sekarang kalau saya boleh cakap selain daripada mak bapak yang datang tengok hoki kat sini adalah semua pemain. Kan? Itu uniknya hoki. So saya rasa kalau kita pergi pada state, kalau kita pergi pada tournament Razak Cup contohnya kita pergi ke Penang, ke Melaka, dalam masa yang sama kita sedang mempromosikan hoki di peringkat siapa, saya tak tahu. Kalau masa saya budak-budak dulu, masa saya sekolah menengah, saya kelas 1 kan, bukan Nur Saiful Zaini datang, walaupun Nur Saiful Zaini daripada sekolah saya, tapi dengar Nur Saiful Zaini nak datang pun dah seronok. Betapa excitednya kita national player, sebab kita main tau. Kita main hoki, kita tahu player ni national player datang kan, national player datang. So bayangkan dulu kalau kata, even kalau orang bayangkan seorang budak daripada, katakan budak tu darjah 5, darjah 6, katakan di Perlis, kita buat tournament lah, kata contoh di Perlis ke di Kedah, kita kena bayangkan budak tu yang selama ni dia tak pernah berpeluang pun untuk datang ke KL, di sana dia boleh jumpa Razi Rahim. Betul. Dia boleh jumpa idola-idola dia di sana. So dalam masa sama, kita sedang mempromosikan hoki. Razak Cup, selain dia ada prestige, dia akan menjadi satu medan untuk kita promosi hoki itu sendiri kepada golongan lah, kata-kata level-level yang sedang menaik. Kan, luar bandar, player luar bandar. Sebab kita dari satu segi psikologi, kan, pemain-pemain yang menjadi idola boleh mempengaruhi setiap pemain-pemain yang ada ni. Kan? Kemungkinan saya rasa benda macam tu main peranan yang besar untuk promosi hoki. Kita kena tengok, kita di peringkat ini adalah satu tanggungjawab besar adalah untuk promosikan hoki itu sendiri. Sebab kita kena terima hakikat 2021 tak sama macam mana tahun 96 punya hoki. Bukan kita kata dari segi on field, bukan kita dari segi pandang, kita akan cerita tentang persekitaran hoki. Sebab kita semua dalam keluarga hoki. Persekitaran hoki itu sendiri dah berbeza. Kita tengok sekarang orang cakap, belum lagi kita cerita pasal apa sekarang zaman yang mana orang tengok nak kena kasut turf, nak kena kasut, kena pakai ni kan baru boleh main hoki. Satu stigma yang ada dalam kepala masing-masing. So mungkin bila kita pergi ke Razak Cup, pergi ke state, kita boleh betulkan balik, kita boleh align balik player-player ni. Tak apa, untuk peringkat ni tak perlu sampai tahap nak kena stick 300-400 kan. Macam mungkin Razak, mungkin kalau lah kata Kaza main lagi lah Razak Cup kan, mungkin dia boleh kata saya dulu pun start main pakai stick hoki RM70 je, RM30 je. Boleh je main sampai, boleh je skor macam Commonwealth PC kan, hasil dia kan. So maknanya benda ni kita boleh pengaruhi. Razak Cup ni kalau kita tengok, kalau kita besarkan lagi skop dia, kita boleh jadikan dia sebagai satu medan untuk promosi. Sebab dia, percayalah cakap saya, mungkinlah orang lain percaya cakap saya, kalau kita jumpa budak-budak
atau player-player yang di peringkat bawahan, bawah 12 sekolah rendah ni, dia jumpa national player, dia akan bercerita kat kelas dia mungkin 2 bulan dia bercerita. Saya setuju sebab saya sendiri pernah ada pengalaman pergi ke main National League zaman muda-muda dululah kan, zaman 2010 waktu tu ada konsep yang bermain home dan away and konsepnya ada bermain di Lembah Kelang dan bermain di luar bandar. Jadi bila bermain di luar bandar ni dia bukannya macam satu game je main kat sana, tapi weekend tu pergi sana main di sana. Jadi 6 ke 7 tim Liga National League tu semua pergi ke sana dan contohlah bermain di USM punya stadium. 7 tim ada kat sana, semua national player semua ada kat sana. Orang-orang Penang dapat tengok game daripada hari Jumaat, Sabtu, Ahad, game pukul 4, 6, 8 setiap hari untuk 3 hari berturut-turut. Kan? Jadi dia dapat satu exposure yang sangat baik untuk budak-budak muda untuk development. Tetapi saya rasa kalau benda ni dibuat oleh untuk tournament Razak Cup, engagement dengan negeri tu macam lebih baik sebab Razak Cup adalah pertandingan negeri, betul? Jadi engagement dekat negeri tu lebih nampak akan jadi meriah bila host tu, contoh kata Perak jadi host. Kita boleh nampak stadium tu akan penuh. Bila Perak punya game nanti akan penuh. Kita boleh dapat yang tim-tim lawan pun bila nak lawan dengan Perak dengan stadium yang penuh, kita boleh dapatkan rasa dia punya pressure. Oi, takut lah nak lawan dengan Perak, stadium penuh. Kalau kat Melaka tak payah cakap lah dia punya penuh dia macam mana. Kan? Jadi Takut. Belum kena maki lagi. Belakang gol. Itu yang kita takut tu kalau main kat Melaka. Mungkin generasi baru tak dapat rasa lah apa Tak ni rasa dia. kalau bermain kat Melaka. Tapi semua hidup kena main kat Melaka. Kena Setuju main tak? kat Melaka, stadium penuh. Wajib. Tak boleh main. Lawan dengan Melaka final. Habis tak? Lawan dengan Melaka final. Habis. Siap, telinga. Dia kalau macam tu tengok macam kita tengok macam ni pesta hoki USM. Bila dia buat dia buat open main semasa kategori sekolah juga berjalan, time national jersey player main kan dia ada tim-tim apa semua tu kan. Tengok kadang-kadang budak-budak berkumpul tepi padang tu kan. Lebih kurang macam tu juga dia punya konsep kan. Lebih konsep macam tu. So mungkin ada sesi-sesi khas kan. Sesi khas perjumpaan dengan peminat. Macam ni cikgu Seman cadangkan kat shopping complex. Tak payah shopping complex pun ada kat tepi stadium tu pun dah cukup baik lah. Kan? Betul. Ada booth. Kan? So satu promosi yang bagus untuk pembangunan hoki kita. Selain daripada training apa semua, berjumpa dengan idola tu adalah satu benda yang sangat penting juga. Okay. So kita dah sejam 20 minit. Kita dah lama kat sini. Kan? So Tambah kopi. ya, kalau ikutkan boleh tambah kopi, memang kita tambah kopi lah. Takut nanti yang tengok tak larat nak tengok kita. Banyak lagi topik kita nak kena buka nanti kan. So, berdasarkan tahun lepas. Kata, tengok sikit statistik tahun lepas. Siapa menang? Siapa menang Perak 4-2 final dengan Terengganu. So 3-4 Kuala Lumpur dengan Pahang. 6-3. Okey, perempuan. Setakat itulah. Yang tim lain tak ada cerita Perempuan Selangor kalah lah. Dia sebut Perempuan tak ingat lah. Selangor kalah perempuan. Perempuan tak ingat. Perempuan tak ingat terus. Perempuan kita tapi kena faham juga. Kita hanya ingat yang champion Pahang. Tapi pelik lah bila cerita pasal ni lain dia tak sangkut pula. Kalau time puji memang tak sangkut. Kita risau ni. Daripada tadi kita menggigil lah, takut hilang. Alhamdulillah dah nak sampai ke hujung. Kita masih lagi selamat. Okay, so daripada performance last year Razak Cup. Okay, agak-agak tahun ni tim mana yang menyelah? Tim lelaki, tim perempuan? Pilih. Dua-dua Pahang. Dua-dua Pahang? Dia dah jawab. Dua-dua Pahang. Dua-dua Pahang. Alah. Mantap. Saya tak tahu nak jawab macam mana sebab
kalau Razak Cup tahun ni pun preparation untuk setiap team tu, national team akan balik daripada UK. So kita pun tak tahu condition dia orang macam mana. So bila dia main balik dekat negeri macam mana untuk bermain apa semua. So tak dapat expect. Junior player pun tak boleh main juga. Confirm tak boleh main pasal dia orang preparation untuk Junior World Cup. So mostly yang ada, tim-tim yang ada ni lebihan daripada junior player yang kena drop dan campur dengan national player. Kalau ikutkan saya nak pilih siapa saya tak tahu lah. Tak boleh nak Tak cakap. boleh nak jaga lah. Saya pilih ni je lah, saya pilih Melaka lah, saya pilih Melaka. Melaka Sebab Melaka coach dia macam tengah mana? attest. Sebab coach dia tengah Coach. attest sekarang dekat Yes. UK. So saya expect yang dia akan dapat banyak ilmu. Dia akan bawa tim Melaka tu dengan konsep permainan yang baru. Okay, Saya so sebab setuju. dia dah belajar. So dia dah belajar. Why not? Kenapa dia tak perlu bawa balik ke Tak, negeri untuk ni kan? Razak Cup national player tak ada main kan? Dia orang boleh main sebab dia orang tak ada tournament kan. Kalau tak boleh main, aku esok nak pergi jogging lah. Dia ada national junior boleh main kan? kalau national junior boleh main. yang kena drop. Kalau saya tengok dah, kalau on paper lah kan, on paper kita akan tetap, saya rasa setiap tahun orang akan pilih dua pasukan yang sama je. Kalau setiap tahun lah, kalau on paper, orang akan pilih Perak dengan Terengganu kan. Tapi, walaupun Perak dengan Terengganu, sebenarnya setiap Razak Cup, ada satu pasukan yang saya akan suka tengok. Kan? Walaupun saya kena maki. Kan? Satu pasukan ni saya akan suka tengok. Even pada tahun 2015, tak salah, 2015, yang Melaka champion tu berapa tahun 2015 kan? Yang menangkan Perak final 1-0. Yep. Saya pernah cakap, saya kata satu-satu pasukan yang akan menang dengan Perak adalah Melaka. Kan? Dan saya rasa setiap tahun saya akan letak Melaka ni kan. Saya akan letak Melaka sebagai pilihan. Kan? Walaupun Kedah akan ambil Kazah tahun ni kan. Tak, dia Melaka ada kelebihan dia sendiri. Dia ada kelebihan dia sendiri sebagai teamwork dia memang bagus. Saya puji. tak, Melaka dengan MU sama kan? Melaka United. Tak ada. Apa je? Betul. Melaka ni unexpected punya team tau. Betul. Dia Itu tiba-tiba boleh buat upset. Tapi kita kena tengok lagi satu team yang mungkin akan buat kejutan. Sabah. Kedah. Oh ingat Sabah dengan Kedah ni. Sabah kita kena ni juga sebab dia orang punya pemain, dia orang pasal peralihan tau. Daripada Sukma and dia orang sekarang dah matang. Lagi satu, dia orang berkumpul satu tempat je yang sama. So dia jarang guna player luar. So ini satu proses untuk Sabah tu tak boleh diabaikan jugalah. So dia mungkin boleh jadi Belgium punya team sekarang. Sebab dia pakai pemain yang dibangunkan, pemain yang sama dan dia akan terus continue. Mungkin. Pemain tu tetap bersama. So mana-mana tim yang berhadapan dengan Sabah kena perlu berhati-hati lah. Kita tak boleh pandang rendah kepada mereka semua. Sebab dia pun macam Fizi cakap, dia duduk dalam satu tim yang sudah lama, betul? Betul? Yep. Daripada underage. Saya tahu dulu masa underage Sufian bawa tim Pahang, ada pun dia buat upset dekat kita kan. So tim Sabah ni macam kita perlu berjaga-jaga. Dan tak terkejut kalau dia boleh sampai ke semi final. Tapi berbalik kepada Rod punya komen, Kedah mengharapkan pemain, okey. Saya sebenarnya nak declare sini lah. Saya tak pilih lagi mana-mana team. Kan? Dia buat iklan terus. Lah. Untuk tahun ni saya tak tahu lagi boleh beraksi ke tak, sebab yalah PKP saya salah seorang yang Fizi kata pemain yang tak berdisiplin, tak jaga diri. Saya lah salah seorang tu. So kita tengoklah nanti macam mana. Okay. Thank you Rod for your support. Untuk perempuan. Okay, untuk perempuan tahun lepas dua finalis Pahang dan Selangor. Okay, tapi antara pemain harapan, maknanya key player Selangor dan Pahang. Okay, setiap tim tu lah ada satu wakil. Sekarang ada dekat UK. Okay, East Grinstead Hockey Club. Okay, kita ada Noni dengan J, Noraini Rashid dan Fatin Syafiqah. Okay, dua-dua ni ada di sana. Kalau ikutkan plannya, diorang akan balik. Okay, tapi ada kabar angin lah yang mengatakan yang mungkin diorang akan stay lagi sehingga liga habis. Okay, sebab diorang sepatutnya balik untuk preparation national team. Jadi sempatlah diorang balik untuk Razak Cup. Tapi disebabkan kejohanan
untuk national team tu ditunda lagi. Jadi ada kemungkinan diorang akan stay lagi dekat sana. So, adakah ini boleh rasanya lah boleh membuka peluang kepada negeri lain kan, macam KL contohnya, macam mana? Tim wanita. Kalau diorang terbalik, especially macam Noni balik, Pahang mungkin jadi pilihan untuk juara lagi. Coach Sabri ada ini hari. Pahang akan jadi pilihan juara lagi sebab diorang ada satu secret weapon diorang dekat PC. So mostly kalau team lain tak alert dengan benda ni, sukar, bukan saya cakap tak boleh, tapi sukarlah sebab Noni dia balik, contoh kalau dia balik dia dapat pengalaman daripada UK. So dia akan bawa balik dua benda tau. Dia akan bawa balik dia punya pengalaman dan dia akan bawa balik cara orang luar bermain, preparation dia boleh kongsi dekat tim Pahang. So tim tu akan jadi lebih kuat. Mostly tim tu akan jadi kuat. So kena alert lah. Dia bawa balik dia punya fleet sekali, mungkin dia dah powerful fleet dalam beberapa minggu ni. Kita tak tahu, kita tak jangka benda tu kan. So dia bawa balik pengalaman macam mana orang kelab sana bermain, macam mana konsep permainan dia orang, dia bawa balik dekat tim Pahang. So tim Pahang ada satu lagi game plan yang baru, kita tak tahu. Selangor kena watch out lah dengan benda tu. So kalau dia tak balik, so mungkin ke peratus untuk pergi kepada pasukan lain tu boleh jadi. So lebih terbuka lah sebab kita boleh kata sebab semua dalam fasa MCO semua dengan training tak cukup, preparation tak cukup dan mengharapkan pemain a few pemain daripada national team. So kita boleh kata Razak Cup kali ni saya rasa lebih menarik sebab apa? Mungkin lebih fair sebab semua orang, kebanyakan pemain yang selain daripada national team bermula daripada zero semula lah. Macam tu saya rasa. So saya harap tahun ni lebih terbuka dan lebih menyeronokkan untuk menonton. Sebab kita tak nak game yang ada gap yang jauh. Satu game boleh kena 8-0, 7-0, kita tak nak. So kalau kita boleh yang skor sikit-sikit tu, game tu lagi lebih rancak lah saya rasa. Alright? Dia cakap apa kalau bahasa saya, dalam hoki ni satu benda lah. Dalam sukan ni lah, sebenarnya bukan cerita hoki je. Dalam sukan ni, kita cerita kita nak ingin kemenangan lah. Kita bukan nak memalukan lawan. Contoh dia, jadi sebenarnya kalau tanya saya lah, kemenangan 7-0, 8-0 sebenarnya satu benda yang tak menyeronokkan pun. Betul. Kan kalau as a sportman, kata sportmanship ni pun kita tak perlu rasa seronok atas apa yang orang pihak lawan malu lah. Itu sebab saya rasa bila satu team yang menghantar pasukan untuk preparation untuk Sukma, ada beberapa team dia belum sampai level. And that's why kalau kita tengok Razak Cup, walaupun kita tak nak, tapi kadang kita terpaksa terima tiket yang memang keputusan tu akan ada. Kan, especially perempuan lah. Kan, that's why kalau kita tengok sebelum ni kalau kata Noni ada main, dia flip. Kalau kata 8 PC dia boleh masuk 8-8. Kan, kalau kita peringkat tu. Sebab kadang ada satu peringkat yang remaja ni, yang peringkat bawah ni dia masih belum lagi untuk sampai ke level tu. Yang kata tak bagus, tapi dia belum lagi untuk menerima level tu. That's why saya rasa untuk Razak Cup kali ni pun, walaupun kedua player itu tak balik, saya tetap memilih Selangor dengan Pahang. Sebab saya memilih diorang sebab dari segi development diorang tu sendiri untuk wanita. Kita terima ikat kalau wanita, memang dua negeri ni adalah ada negeri yang betul-betul bagi saya intensif lah pembangunan wanita dia. Dia ada peringkat, kalau kita tengok daripada under 14, under 16, ini adalah muka-muka wajib tayang. Muka-muka negeri-negeri yang wajib akan ada di peringkat tinggi. Adakah dia final, semi-final. Kan? Yang ketiga adalah KL lah, kalau kita tahu. Sebab tu, sebagai itu, bagi saya, Razak Cup ni apa yang paling kita rindu adalah ATM. Sebenarnya, wanita. Sebab ATM ni adalah pasukan senior, pasukan yang experience. Sebab tu dia boleh mencipta kejutan. Bila kita tengok, bila dia orang ni tak ada, so semi-final tu dah menjadi macam, akan ada satu pasukan yang akan sebenarnya, mungkinlah akan ada kejutan daripada Sabah lah. Kalau kita tengok pada lelaki teman Sabah dan wanita pun sama sebab seperti mana dia pernah buat kejutan pada tahun-tahun sebelum ni. PDRM. Kan? Sabah pun sama. Kan? PDRM kan dia ni, tapi still lah kalau tanya saya lah kan. Sebenarnya kalau kita shock kalau ada 4-5 tim yang strong lah, yang kata kita campak, kita belum tahu sampai lagi menang. Kan? Cuma saya tetap memilih untuk wanita, tetap pilih Pahang dan Selangor lah. Kan? Mungkin PDRM sebab saya dengar ada orang buat comeback kan. Dengan cerita dia punya stick pun dah tulis nama, nombor, jersey semua dah siap lah. Yalah untuk lah sebab
Untunglah sebab laki dia jual stick. Tak, PDRM yang penting jangan bagi orang yang diberitahu tadi tu, kita tak nak sebut nama, jangan bagi dia jadi main forward. Dia ada main dekat defense saja. So, kalau dia main forward, dia akan jadi macam terlalu gila. Dah, saya gila tak apa ni. Kau lah, saya takut dia rosakkan lagi corner flag. Itulah, tak apalah. Bagi saya memang dua pasukan pilihan saya lah. Ini pendapat peribadi saya lah. Selangor dengan Pahang. Esok beli kasut, beli kayu hoki tak dapat diskaun, jangan marah. Aku perhati je seorang ni. Aku sponsor lagi. Grip dia. Okay. Kita dah ada dekat penghujung. Okay, kita dah dekat penghujung. So sebelum kita habiskan dengan seorang-seorang buat rumusan. Okay, saya tangkap sikit lah rumusan yang penting. Okay, point yang penting untuk dicadangkan lah. First kali point yang penting saya rasa yang Nazmi cadangkan tadi tu lah. Ranking system, okay, untuk setiap tournament di bawah anjuran MSC. And yang mana dekat situ kita boleh nampak banyak benda yang kita boleh buat sebab benda tu akan menghasilkan satu database yang besar yang kita boleh dapat orang kata analyze performance negeri, okay, and dalam masa yang sama juga kita boleh buat at the end of the season kita boleh buat anugerah hoki negara kan. So banyak benda yang kita boleh dapat lah daripada ranking system tadi tu. Okay, untuk Raza Cup tu pula tadi kita nampak dua cadangan. Satu adalah mengasingkan lelaki dan wanita. Okay, penganjuran lelaki dan wanita supaya promosi ataupun perhatian terhadap kedua-dua kategori ni akan dapat sama rata. Okay, kita boleh nampak betapa meriahnya pada 2017 hoki Raza Cup wanita dianjurkan mendapat perhatian media, mendapat sambutan, dan benda ni secara tak langsung meningkatkan sendiri taraf hoki wanita tu dan secara tak langsung juga membantu pada pembangunan di bawah. Okay. And bila cerita pasal pembangunan, engagement, cadangan yang main di luar bandar. Okay. Jadi benda ni jatuh kepada penganjuran oleh Persatuan Negeri. Walaupun kita tahu kekangan dia yang paling utama tadi adalah bajet, okay, dan persediaan teknikal, okay, daripada segi penganjuran apa semua. Tapi saya rasa mungkin badan hoki MSC boleh orang kata apa, berbincang dengan lebih mendalam untuk perbaiki pada benda-benda ni lah. Okay, saya rasa ini satu rumusan yang sangat baik. And mungkin kita boleh start dengan dengan Kaza dulu untuk buat rumusan, sebab saya nak dia highlightkan pada peringkat yang umur 35 ke 45 tadi tu. Ke manakah arah dia tu. Okay, sebab masa awal tadi tu kan dicadangkan yes, saya tertinggal. Raza Cup dibuka. Okay, tiada pengkhususan undang-undang yang mengatakan bawah 21 3 orang kena ada dalam padang apa semua. So dicadangkan Raza Cup dimain secara terbuka. Jadi open for all. Tiada peringkat umur yang tertentu. Okay, so kita round up. Kita start dengan Kaza. Okay, terima kasih. Okay, just a few thing daripada pendapat saya tadi adalah kita keluarga hoki kita tak besar mana. Okay, kita pusing-pusing kata mana, kita tahu ini orang hoki. Okay, cuma kita kalau boleh kita tak nak kehilangan mereka. Okay, kita last 5 year kita tengok yang senior-senior semua dah tak ada. So ke mana kehilangnya mereka? So kita dah tak ada, kita tim perempuan. Macam kita kata tadi, semua yang main ada tim perempuan, budak perempuan yang main 14 tahun, 15 tahun yang dia orang tak ready lagi nak main. Tapi sepatutnya senior-senior dulu main. Tapi ke mana senior-senior ni semua? So dia orang dah hilang. So kita tak nak benda ni berlaku lagi, supaya kita nak keluarga hoki kita ni sentiasa di peringkat umur tu ada. Sebab saya rasa kawan-kawan saya sendiri hilang, and then kalau kita nak muncul balik dari veteran, saya rasa satu jangka masa yang sangat panjang. So kalau dia orang tak main hoki,
tak ada lah anak-anak dia pun bawa ikut sekali tengok main hoki. So di mana kita nak meneruskan generasi-generasi akan datang yang main hoki? Sebab kita kena ingat, setiap orang, contoh, nak lahirkan seorang national player, berapa banyak kos yang kita perlukan untuk lahirkan dia. Tetapi bila dia stop je bermain, kita ada satu kerugian kepada negara, kepada negeri, because when dia stop je, maknanya pelaburan kita dah habis kat situ. Dia pun dah tak ada hati nak main. Kenapa? Satu, dia tak ada tempat nak main. Sebab Razak Cup ni saya rasa orang tiap-tiap tahun tunggu nak bermain. Mungkin selepas ni hadkan macam yang dulu kita ada kejohanan under 23. Betul tak? So under 23 tu menjadi satu tempat yang laju-laju ni semua main kat situ. Okay? So tak ada lah kita nampak semua tim tu menjadikan Razak Cup sebagai medan untuk semua. Yes, kita faham keadaan persatuan negeri yang tak cukup game ke apa. Kita berlaku adil dengan mereka, tetapi dalam masa sama kita tak boleh kehilangan player-player yang berumur 28 tahun ke 35 tahun tu. Alright, so itu saja pandangan daripada saya. So apa yang kita buat hari ni adalah disebabkan kita sayang kepada sukan hoki. So kita pun nak ramai lagi orang yang menyokong hoki, datang tengok hoki, sebab benda ni satu family, untuk kita satu family, dan sampai bila-bila kita tetap jadi orang hoki. Alright, thank you. Betul, terima kasih. Kola? Saya tak ada rumusan. Tak ada? Saya Senang buat tak ada rumusan. Hai, senang buat duit lah kita. Payment Tak. sikit ke apa? Tak ada rumusan. Jadi yang bagi kopi. Nanti aku pergi ni, itik salai. Alright. Okay, tak ada, bukan rumusan, just macam apa yang saya nampak yang paling penting sekarang ni, kita kena bergerak. Ada part yang kita kena bergerak. Contoh macam kita tahu sekarang ni Razak Cup, kenapa tu fokus diorang untuk pembangunan apa, sebab kita tahu kebanyakan liga ataupun tournament di peringkat umur daripada 20 ataupun ke 25 tu kurang. Atau 20 ke 23 tu kurang. So apa yang kita kena work out sekarang ni, apa yang saya nampak untuk masa depan saya nak cuba plan selepas ni, saya nak work dengan benda ni, saya nak cuba run. Okay, kita boleh start dengan negeri dulu. Negeri bawa kepada sekolah, kita start dengan liga-liga yang kecil dulu. Kita start dengan liga-liga yang kecil dulu. Kalau orang cakap tanpa kena ada dana, kena ada ni semua kena buat. So saya kena fikir macam mana kita nak run tournament tu tanpa menggunakan apa-apa dana. So mungkin kita boleh adalah beberapa perkara, tapi tak boleh bincang dalam topik ni lah. Tapi saya akan work out. Tak boleh share sekarang lah, itu kena jadi topik lain. So kita kena, saya rasa saya kena start workout untuk kembalikan balik liga-liga di setiap negeri ataupun di setiap peringkat umur, di setiap peringkat apa-apa yang ada lah, sekolah ke ataupun kelab ke yang ada dekat dalam satu-satu negeri ni, supaya satu, kita continue bermain. Pemain tahu dia akan continue bermain sampailah hujung tahun. So yang kedua, kita boleh fitkan mereka ni lah. Dan dia orang tahulah, dia orang bukan main satu tournament, kena prepare 1 bulan sebelum. Dia akan tahu dalam 1 tahun tu dia ada banyak tournament, dia ada banyak game kena main. Even liga tu kalau boleh jalan setahun lah main. So kita akan work out dengan perkara tu lah. So itu apa yang saya nampak, dan saya boleh rumuskan. Yang lain semua kita bincang next topik je lah, tak boleh bincang sekarang. Terbaik. Okay, Joe. Okay. So saya rasa untuk buat rumusan, saya rasa apa yang kita dah bincangkan, apa yang kita dah lontarkan tadi pun, rasa Komit dah menjadikan rumusan. Cuma saya rasa untuk pengharapan saya lah pada Razak Cup ni, sebab saya tak boleh cerita pasal technical ke veteran ke, sebab bukan saya kan. Saya, orang kata bukan tempat dia lah untuk ceritakan benda tu. Cuma saya lebih kepada suka kepada cerita tentang promosi tu sendirilah kan. Media tu sendiri yang main peranan lah. So kita harap untuk Razak Cup ni, kita pun tahu MSC sendiri ada tim media dia sendiri kan, semua untuk promosi betul. Sebab Razak Cup ni very prestige ni tournament. Kalau kata mana-mana game pun dia boleh menarik perhatian mana-mana negeri kan. So sebagai contoh lah, katakan dia boleh letakkan sebagai ada highlight atau apa kan, sebab dia state lah, ini state punya tournament kan. So kalau kita macam National League dia Uni KL kan, semua kemungkinan orang Perlis
kemungkinan yang ni tak ada menarik, bukan tak ada menarik. So kalau bukan dia sebagai bukan player hoki, dia tak akan tengok. Tapi kalau state ni dia, so bagi Razak Cup ni adalah peluang untuk kita promosi hoki macam kita sembang tadi di state buat apa tu. Tapi ini adalah peluang untuk MSC gunakan sebagai satu medan untuk promosi hoki. Itu pengharapan saya lah pada Razak Cup. Selain daripada kita tengok satu permainan yang menarik, peluang untuk media cover apa semua tu. Kita pun tak nak lagi, kalau boleh kita pun tak nak lagi lah fotografer duduk kat atas. kan banyak nampak gambar kapet je kan. Jauh. Jauh kan. Kita pun kalau boleh Lens panjang. Sebab jauh juga sebagai media ni, sebab saya pun mungkin lah, saya pun tak adalah lama dalam media hoki ni pun, tapi sejak 2013 kita pun dah tengok macam mana kita cuba untuk promosi hoki melalui cara lain, melalui cara media. Itu yang saya buat selama ni, bukan lain. Dan Razak Cup is a very very good platform. Sebenarnya platform yang terbaik untuk promosi hoki adalah Razak Cup. Kan, sebab dia adalah semua national player top player ada dekat situ dan dia bermain berdasarkan state. So saya rasa itu saja. Saya memang mengharapkan benda ni diberi perhatian, bukan diberi perhatian lah, itu pengharapan saya untuk Razak Cup lah daripada MSC. Mungkin dia boleh ni. Okay. So saya rasa kita dah menghabiskan satu sesi sembang santai yang ada masanya serius. Okay. Tapi tapi alhamdulillah saya rasa kita dah masuk kepada satu dimension baru dalam dunia hoki, and yang mana kita nampak live berkenaan bola sepak Malaysia banyak yang buat. Okay. Jadi kami dalam dunia hoki kami berempat berpendapat bahawa mungkin kita perlu start. Okay. Jadi untuk permulaan ni buat di Facebook saya sendiri, tapi selepas ini saya pasti kita dah discuss dan kita dah finalize yang kita akan buat live lagi, okay, dengan topik-topik yang lain di arena hoki Malaysia. Okay, kita akan sama-sama kembangkan lagi dunia hoki, kita akan sama-sama memperbanyakkan lagi streaming, memperbanyakkan lagi discussion tanpa orang kata menyentuh perasaan mana-mana pihak. Okay. Tapi kalau yang tadi gurau-gurau tu biasalah kan, kita gurau-gurau macam yang langgar flag tadi tu kan. Target audience. So kita cuba yang terbaik. Macam Gaza cakap, kita sayang hoki. Okay, sampai bila-bila pun kita ada dalam dunia hoki, and kita sama-sama cuba nak mempopularitikan, meningkatkan lagi populariti hoki. Okay. So untuk itu, terima kasih kepada semua yang hadir. Terima kasih kepada semua yang memberi sokongan, yang ada yang share. Alhamdulillah, yang ada daripada awal sampai habis. Thank you so much. Okay. Semoga kita bertemu lagi di edisi yang akan datang. Okay. Itu saja daripada kami. Assalamualaikum. Thank you everyone. Bye-bye. We love hockey. Bye-bye. GG MU.